Sebenarnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi. Semoga sihat-sihat, sihat dari segala segi lah. Dan kita pun nak masuk tahun baru hijrah minggu depan kan. Mungkin of course di sisi sirah pun ada cerita yang mendalam tentang pemilihan hijrah sebagai peristiwa yang akan Umar Al-Khattab dan para sahabat yang berbincang ketika itu. Mereka setuju bahawa hijrah lah tarikh yang akan betul-betul memberi pengaruh kepada kemajuan agama ni. Dan satu ruang yang kita boleh ingatkan sama-sama antara kita, meskipun kita dah guna kalender Masihi dah sekarang, tetapi bukanlah kita nak melawan, kena perjuangkan kalender hijrah ke apa kan, tapi kehadiran bulan Muharram bermakna permulaan tahun baru hijrah itu akan mengingatkan kita jugalah pada peristiwa hijrah Nabi SAW. Dan kebetulan pagi ini cerita tentang Ummu Sulaim, yang keislaman Ummu Sulaim adalah kerana berlakunya hijrah tersebut. Kalau tidak ada hijrah ataupun tidak ada pendakwah yang sudi untuk datang ke Madinah, ke Yathrib, yang sebenarnya tanah itu lebih subur menyambut dakwah Nabi SAW berbanding Makkah sendiri. Bahkan Nabi sebut dalam hadis kan, laula hijrah lakuntu minal ansar. Kalaulah tak ada hijrah pun aku ni harap aku ni jadi orang Ansar. Ya, hadis tu dia ada maksud yang lebih mendalam kan, tapi secara umumnya Nabi maksudkan orang Ansar ni dia ada kelebihan yang istimewa lah di hati Nabi SAW. Dan kita pun lihat bagaimana orang-orang Ansar lebih segera menerima dakwah Nabi SAW berbanding orang-orang Makkah sendiri. Dan itu satu petanda ini generasi yang sangat unik lah untuk diceritakan. Dan pagi ini bersama dengan Ummu Sulaim radhiyallahu anha, satu nama yang dia bukanlah asing sangat, bahkan dia antara figure besar lah, sahabiat dalam kalangan Ansar. Dan saya main letak je lah caption kat bawah tu, ibu dari Madinah, untuk membayangkan siapa Ummu Sulaim. Sebab kalau yang lepas kita sebut tentang Ummu Aiman, dan Ummu Aiman tu kira-kiranya macam ibu di Mekah lah. Sebab Ummu Aiman yang jaga Nabi SAW, pelihara Nabi, besarkan Nabi, dan bahkan berada dekat dengan Nabi SAW. Sebab mother figure dekat Mekah tu tak ada kan. Dan tibanya di era Madinah, kita akan berkenalan dengan nama yang pertama. Nama perempuan pertama kot yang rasanya kita kenal adalah Ummu Sulaim, sebagai ibu, bukan ibu kepada Sulaim. Itu ada namanya tu, ada syarahnya, nanti kita tengok kenapa nama dia Ummu Sulaim tapi dia tak ada anak nama Sulaim pun. Cumanya untuk menunjukkan Ummu Sulaim ni dari sudut kelebihan, dari sudut kedudukannya adalah sebagai ibu bagi cerita di Madinah, kerana anak-anaknya pun anak-anak yang sangat berpengaruh. Bahkan dia pun di sisi Nabi SAW, dia adalah taraf makcik Nabi SAW, walaupun umur dekat je tak jauh. Dan dia pun memang kerabat Nabi, dia mahram dengan Nabi SAW. Nanti kita ceritakan benda tu. Maka ini adalah ibu pula di Madinah yang akan banyak mempengaruhi naik turun era Madinah, ya. Ummu Sulaim. Baik, terus masuk. Saya harap sempat untuk tengok semua topik ni. Namanya ada macam-macam. Biasalah kalau saya paling suka kalau cerita tentang sahabat ni, kita berkenalan dengan beberapa nama yang ada. Bukan kerana rumitkan cerita, sebab nanti kita jumpa hadis Nabi guna nama lain. Tapi sebenarnya Nabi maksudkan orang itu kan.
Dan dia ada banyak nama lain lah. Ada yang sebut Malikah, Sahlah, ada beberapa nama lain, tapi nama-nama yang lain tu jarang digunakan dalam sirah pun. Yang saya nampak ada digunakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah gelaran Al-Rumaisa ataupun Ar-Rumaisa. Ini yang nama yang merujuk kepada Ummu Sulaim. Dan Rumaisa dan Rumaisa ni saya cuba cari juga makna dia seluruh bahasa ni apa. Itu adalah gelaran kepada bintang-bintang yang mereka nampak di langit. Yang kita namakan apa sajalah. Ini zaman yang sains tak ada lagi kan untuk namakan bulan bintang yang ada dekat atas sana. Maka orang-orang Arab ni bila dia nampak ada satu cahaya yang cantik yang dia nampak tiap tahun, kalau bulan Mac je ataupun bulan Muharram je keluar bintang ni. Bulan Ramadan keluar bintang ni. Maka dia akan memberikan nama-nama lah kepada bintang yang mereka suka itu. Antaranya Al-Rumaisa ataupun Ar-Rumaisa. Maka Ummu Sulaim dinamakan sebagai Al-Rumaisa ataupun Ar-Rumaisa. Dua-dua ni ada dalam hadis dan dalam catatan periwayat sirah. Baik, Ummu Sulaim. Ni bila sebut Ummu je kat belakang tu macam-macam nama boleh keluar. Ummu Haram boleh keluar, Ummu Aiman boleh keluar kan. Ummu Sulaim dia kalau dari segi umur dia sangat dekat dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali beza dalam setahun dua saja. Tapi taraf dia adalah makcik. Taraf dia adalah makcik. Bahkan saya cuba juga memahami bagaimana dia boleh menjadi mahram Nabi. Sebab dia orang di Madinah kan. Ummu Sulaim ini dia Ansari, dia Khazraji Ansari. Maksudnya dia orang Khazraj dan dia adalah orang Ansar lah. Dan bagaimana orang Ansar boleh ada kaitan perhubungan keluarga yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab bukti dia mahram itu ada dalam hadis. Bukti mahram. Maksudnya apa? Ialah bila kita tengok pergaulan macam agak tidak banyak batas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Ummu Haram binti Milhan, kakak dia, kakak kepada Ummu Sulaim, Ummu Haram binti Milhan, dia pernah sikat rambut Nabi. Kalau Ummu Sulaim ni sini pun Nabi pernah ziarah rumah dia ketika suami dia tak ada. Nabi pernah tidur atas katil Ummu Sulaim. Itu menunjukkan yang kedua-dua ni ada satu isyarat yang ada mahramiyah, ada hubungan mahram dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia diharamkan untuk bernikahlah. Dan bila saya cari para ulama pun khilaf juga dan mereka kata sama ada kerana nasab Banu Najjar adapun radha'ah. Radha'ah tu maksudnya susuan lah. Yang ni pun tak tahu nak meneka macam mana ibu susuan yang mana satu. Sebab yang kita pun dah sebut sebelum ni kan, ibu susuan Nabi ada beberapa yang telah disimpulkan oleh beberapa ulama. Tapi of course selagi Nabi sendiri tidak pernah hadkan memang itu saja ibu susuan Nabi, kita boleh jangkakan barangkali ada yang lebih daripada itu lagi yang kita tak tahu. Dari sudut nasab Banu Najjar, tak tahu pernah cerita ke tidak pada perempuan sebelum ni tentang Banu Najjar. Banu Najjar ni antara keluarga yang paling masyhur bagi suku Khazraj dan dia masyhur atas satu sebab yang spesifik lah. Kerana Nabi SAW memang ada bau-bau bacang dengan Banu Najjar. Kalau kita patah balik cerita tentang keturunan Nabi SAW, ibu kepada Abdul Muttalib. Ibu kepada Abdul Muttalib adalah seorang yang berasal daripada Yathrib. Sebab cerita Abdul Muttalib itu menjadi Abdul Muttalib pun kan ada cerita dia kan, cerita panjang tu. Abdul Muttalib bukan namanya Abdul Muttalib pun, nama dia adalah Syaibah kan. Tapi dia ni sebenarnya adalah keturunan Banu Hashim yang hilang lah. Maka adik-beradik dengan Hashim, ayah dia Hashim kan, adik-beradik Hashim ni duk mencari waris kepada Hashim. Dan dia tahu yang Hashim ni ada isteri, salah seorang isterinya ada di Yathrib dan dia ada anak dekat situ. Dan Muttalib, adik kepada Hashim, ni seorang puan nanti kalau macam pening kepala tengok rakaman ni balik untuk sebab banyak sangat nama kan. Muttalib, adik-beradik dengan Hashim ni pakcik kepada Abdul Muttalib. Akhirnya dia pergi ke Yathrib. Dia jumpalah dengan Syaibah, nama asal Abdul Muttalib, dia bawa ke Mekah. Maka bila sampai ke Mekah tu, kat situlah orang Mekah cakap, itu adalah hamba kepada Muttalib. Itulah bertukar nama dia jadi Abdul Muttalib kan. Nak cerita apa ni? Nak ceritanya, mak kepada Abdul Muttalib itu berasal daripada Yathrib, daripada Banu Najjar ini. Maka bila kita sebut tentang Abu Ayyub Al-Ansari, kenapa Abu Ayyub, Nabi duduk rumah Abu Ayyub?
Antara salah satu faktornya sebab dia family Nabi kan. Dia adalah keluarga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abu Ayyub tu daripada Banu Najjar juga. Ini beberapa benda yang saya rasa dikena ada satu topik khas cerita tentang nasab keturunan saja untuk kita berkenalan sikit. Tapi benda tu complicated. Tak semestinya wajiblah untuk kita tahu detail kan. Kurang-kurangnya tahu berapa kabilah pun cukuplah. Maka mereka ini adalah mahram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sudut spesifik macam mana boleh bertemu, entah. Yang disebut paling kurang barangkali sebab Banu Najjar ataupun sebab susuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ummu Sulaim dia pernah ada dua suami. Suami yang pertama adalah Malik bin Nadar, dan suami kedua adalah Abu Talhah yang lebih kita kenal lah berbanding dengan Malik bin Nadar. Sebab Malik bin Nadar ni dia tak perlu Islam pun dan dia meninggal dunia sebagai seorang musyrik. Cerita ringkasnya dia adalah seorang businessman. Of course dia akan musafir ke sana sini dan akan ada beberapa riwayat hadis yang akan kita petik lepas ni dekat slide kita untuk ceritakan dialog yang melibatkan Malik bin Nadar ini. Ya, yang akhirnya dia meninggal dunia ketika dia musafir ke Syam dan dia meninggal dunia dalam keadaan dia musyrik lah. Dan Abu Talhah pun kita akan cerita detail nanti siapakah dia. Nama asalnya adalah Zaid bin Sahal, dan dia akhirnya menjadi suami lah kepada Ummu Sulaim, yang ketika dia propose itu dia belum Muslim lagi. Ceritanya ada. Okay. Dan last tentang anak kepada Ummu Sulaim ni, paling kurang kita temui ada 1, 2, 3, 4 nama. Anas ibn Malik, Bara ibn Malik. Satu ni ada cerita yang sangat menariklah untuk kita perhatikan. Abu Umair bin Zaid, iaitu Zaid bin Sahal, Abu Talhah, dan juga Abdullah ibn Zaid. Maka 4 orang ni adalah anak kepada Ummu Sulaim. Dan of course hari ini kita akan tengok ibrahnya yang sangat menariklah daripada cerita Ummu Sulaim ni. Sebab Ummu Sulaim ni dia tidak terkenal sebagai periwayat hadis. Saya semak pun dalam rujukan apa nama tu, Siyar Alam Nubala pun lebih kurang dalam 14 hadis saja yang diriwayatkan oleh Ummu Sulaim. Tapi of course bila sebut Anas ibn Malik, kan dia punya perasaannya lain bila dengar nama Anas ibn Malik kan. Tapi ibunya adalah yang kita ceritakan pada pagi ini, Ummu Sulaim. Okey, jom kita mulakan ceritanya. Ummu Sulaim bagaimana dia peluk Islam? Inilah ceritanya. Annaha amanat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat faja'a Abu Anas wa kana ghaiban faqala as-sabbawta faqalat ma sabbawtu walakinni amantu. Bila hadis ini melibatkan Abu Anas, iaitu siapa nama suaminya pertama tadi? Saya lupa. Malik bin Nadar tadi. Malik bin Nadar iaitu Abu Anas lah, ayah kepada Anas bin Malik. Okay. Bila melibatkan nama Abu Anas, sebab Abu Anas ni dia meninggal dunia sebelum Nabi tiba di Madinah lagi. Maksudnya ini memang sangat awal lah untuk bayangkan yang Ummu Sulaim dah peluk Islam sebelum Nabi tiba di Madinah. Dan kita boleh bayangkan ini adalah antara sedikit perempuan yang terlibat, yang berada di rumah siapa nama tu? As'ad ibn Zurarah. Saya pernah cerita ke tidak tentang As'ad ibn Zurarah? Kalau di Mekah ada Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang offer rumah dia jadi rumah markas Islam kan. Di Madinah ada As'ad ibn Zurarah yang offer rumah dia untuk menjadi markas Islam sebelum ketibakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat Jumaat pertama pun dalam rumah tu juga. Sebelum ada Masjid Nabawi lagi kan, dan Nabi pun bukan imam untuk solat Jumaat pertama di Madinah yang dilakukan di rumah As'ad ibn Zurarah. Untuk kita faham Madinah ni sangat unik lah dia punya cerita. Sebab Islam di Madinah tu dah subuh dulu. Bukanlah subuh tu maksudnya dah betul-betul cemerlang hebat tu, tapi aktiviti dakwahnya dah berjalan, aktiviti taklimnya dah berjalan, bi'ah pun dah ada sebelum ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini keunikan Madinah yang menyebabkan kita faham kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memuji-muji orang Ansar. Kerana kelebihan mereka dari sudut penerimaan, senangnya mereka nak menerima kebenaran Islam berbanding dengan orang Makkah itu sendiri. Maka suami Ummu Sulaim persoalkan Ummu Sulaim, as-sabbauta, ini perkataan yang best ni untuk kita faham. As-sabbauta ni maksudnya apa? Dia ada satu kaum namanya Sabit, yang orang Arab menganggap ini adalah satu grup yang mana-mana orang yang berpaling daripada ajaran rasmi, ajaran yang merupakan status quo bagi Makkah ataupun Madinah, mereka akan digelar sebagai orang yang sabik. Okay? Mereka akan digelar sebagai orang yang sabik.
Macam golongan kita namakan Hunafa lah kan. Warqah ibn Naufal, siapa lagi? Zaid ibn Amr bin Nufail. Ini nama-nama Hunafa, golongan Hanif zaman Mekah kan. Tapi orang Mekah menganggap mereka itu Sabi'un. Menganggap mereka sebagai Sabi', orang-orang yang menganut ajaran Sabi', iaitu berpaling daripada ajaran keberhalaan lah kalau dalam kes Makkah dan Madinah. Maka suaminya bertanya, adakah kamu telah menjadi seorang Sabi'? Okay. Dan apakah dia punya perasaan bila kata itu Sabi'? Maksudnya dia berpaling daripada apa nama ni, ajaran yang standard, yang rasmi di tempat tersebut. Dalam masa yang sama, agama Sabi' ini agama yang sebenarnya dihinakan kerana dia memang tidak ada struktur pun. Tidak, bila kita kata itu adalah agama, dia mestilah ada standard kan, dari syariat dia, dia kena ada dia punya amal ibadah dia kena ada konsep keimanan dia. Tapi Sabi' ini selalu dianggap secara filosofinya, Sabi' ini adalah satu grup yang dia agama lain dengan ajaran rasmi di tempat tersebut, tapi mereka ni bukanlah betul sangat pun, agamanya tak ada struktur pun. Kerana golongan Hunafa, kalau kita patah balik cerita tentang golongan Hanif di Mekah, seperti mana Waraqah bin Nawfal dan lain-lain tu, sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, memang pun ajaran agama Hanif ni dia tidak ada standard. Mereka hanya tahu yang mereka Hanif, iaitu berpaling. Hanif tu pun dalam bahasa Arab, Hanif tu maksudnya berpaling. Okay? Hanif, berpaling. Golongan Hunafa ni dia berpaling daripada keberhalaan. Tapi mereka nak berpaling kepada apa? Mereka pun tak tahu. Sebab tu golongan Mekah dia macam apa memerli lah, memanggil gelaran ni sebagai Sabi'un, kerana kamu tu konon-konon macam ada agama lain tapi tak ada struktur pun. Tak jelas pun kamu ni nak buat apa. So di atas dia satu gelaran yang datang dengan satu kecaman, perlian lah kepada golongan-golongan ni. Dan um, Malik bin Nadar sebut kepada Ummu Sulaim, "As-sabbauta, kamu dah jadi sabi' ke?" Qalat, "Ma sabbautu." Tidak, aku bukan sabi'. Walakinni amantu. Tapi aku adalah seorang yang telah beriman kepada satu kepercayaan yang barulah. Dan amantu ni perkataan yang besar untuk orang Madinah. Kenapa? Sebab ini perkataan yang biasanya digunakan oleh ahli kitab. Sebab tu bila membaca hadis ni, dia yang best ya. Ini bukan hadis, ini riwayat sejarah lah daripada Syiar Alam Nubala, apa nama ni, Imam Az-Zahabi datangkan pada kita. Bila sebut amantu, aku beriman, dia bukan perkataan yang biasa digunakan oleh orang-orang jahiliah. Iman ni dia perkataan yang biasa digunakan oleh ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Tapi dalam masa yang sama, dia bukanlah Yahudi dan Nasrani. Sebab Malik bin Nadar tahu Ummu Sulaim ni tidak join pun Yahudi. Yahudi itu bermusuh. Maksudnya apa? Dengan Yahudi ni mereka bermusuh. Mustahil Ummu Sulaim akan jadi Yahudi, sebab Yahudi pun kita pun tahu kan, Yahudi ni dia siapa nak beragama Yahudi, dia kena berbangsa Yahudi dulu, which is mustahil lah. Yahudi ni dia bukan boleh kita beriman dengan agama Yahudi. Ni standard style orang Yahudi sejak daripada kemunculan Kristian lagi. Sebab bila kemunculan agama Kristian, mereka offended, mereka kata mereka yang paling betul sekali, maka kami je lah yang betul. Dan kami tak perlukan pun orang lain untuk join agama kami. Sebab tu Zionis Israel ke apa kan. Mereka mana kisah, yang penting kami tak nak dakwah kamu untuk join kami pun. Sebab tu dia ni hati kering sikit kan. Dia tak kisah orang lain. Sebab yang penting dia, yang penting kabilah dia selamat. Maka aman tu ni kalimah yang pelik untuk diucapkan oleh Ummu Sulaim. Macam mana kamu nak join agama Yahudi? Kamu bukan keturunan Yahudi pun. Maka kat sini dia memberikan satu isyarat kepada suaminya bahawa ajaran Islam, dia adalah ajaran yang sangat well structured macam agama Yahudi. Sebab agama Yahudi tu well structured, dia ada kitab dia ada ibadah dia ada segala benda. Kan? Bahkan Yahudi di Madinah ni, untuk kita faham, Arab di Madinah dia sangat inferior dengan Yahudi. Sebab Yahudi di Madinah ni dia ada rumah dia ada blocks, dia ada apa? Dia ada qal'ah dia ada qal'ah ni apa pula bahasa Melayu ni. Qal'ah tu benteng dia. Orang Yahudi memang ada satu satu image yang sangat baik di Madinah compared to orang Arab. Sebab tu bila disebut aman tu, kita boleh empathy lah kepada perasaan Malik bin Nadar. Ini isteri aku telah menjadi seorang yang macam mana kan. Maka Malik bin Nadar, kita akan tengok macam mana akhirnya dia rasa sedikit terganggu dengan apa yang berlaku dalam rumah tangga bila melihat Ummu Sulaim peluk Islam. Dan ini satu lagi,
bila Ummu Sulaim waja'alat talaqqanna Anasan, dia bertalqin, talqin ni membisikkan satu di telinga kan. Bertalqin kepada Anas, "Qul la ilaha illallah, qul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Okay. Fafa'ala. Dan ini dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada Anas. Anas ketika ini kita boleh bayangkan umurnya umur awal kanak-kanak lah. Sebab dia pertama kali bertemu dengan Nabi SAW pun umur dia masih umur apa? Kita boleh anggarkan umur dia 5, 6 tahun kot. Waktu kali pertama dia bertemu dengan Nabi SAW menjadi khadam Nabi, umurnya 5, 6 atau 7 tahun. Umur Anas ibn Malik. Okay. Maka sebelum Nabi tiba, umurnya barangkali 3, 4 tahun. Nak tengok anak sini, anak saya umur 4 tahun lah kan. So dengan anak ni dia meratib-ratibkan perkataan-perkataan syahadah ini, dan kita pun tahu untuk anak-anak ni apa kesan dia bila kita berulang-ulang kali sebut sesuatu. Dia akan masuk dalam kepala dia. Kan? Fayaqulu laha abuhu la tufsidi. Jangan kamu rosakkan anak aku. Ala ibni. Kat sini dah mula dia mengasingkan diri dia dengan Ummu Sulaim. Okay? Fataqulu inni la afsuduhu. Aku bukan merosakkan dia. Ummu Sulaim defense diri dia kan. Dan inilah antara cerita yang ada tentang Malik bin Nadar yang menunjukkan betapa Ummu Sulaim dia dah mula menampilkan sikap dia, iaitu of course dia tetap adalah seorang isteri kepada seorang suami Malik bin Nadar. Dan kita pun tahu masa ni belum lagi turun syariat yang of course orang Madinah pun Nabi belum sampai lagi, belum ada ikatan yang binding lah untuk berpisah dengan pasangan yang musyrik ni. Sebab syariat itu akan turun, dan mana-mana orang yang suaminya, isterinya itu musyrik ataupun musyrikah, dia kena berpisah. Okay? Tapi dalam kes Ummu Sulaim ini itu tak berlaku pun, dia tak diceraikan pun. Malik bin Nadar tu yang nanti akan mati di tengah perjalanan ketika musafir Syam. Okay? Okay, ini tak apa, ini sekadar untuk kita berkenalan tentang kisah dia. Lalu dia berpisah, maksudnya meninggal dunia, dan Ummu Sulaim menjadi seorang apa nama ni, single mother lah, membesarkan Anas ibn Malik dan seorang lagi Al-Bara ibn Malik. Kita akan kenal nanti detail, taklah nak detail sangat, tapi kita akan kenal sikit tentang nama-nama anak beliau ni, sebab itulah pelajaran terbesar daripada kehidupan Ummu Sulaim. Bukan sebab dia seorang, tetapi bila kita memahami bagaimana dia mempengaruhi orang-orang di sekitar dia. Daripada suami pertamanya tadi pun telah nampak dia punya dia punya profile kan sebagai seorang yang of course untuk zaman jahiliah, kita pun tahu bagaimana perempuan dia punya profil sangat low, sangat rendah, sangat tak dapat tempat. Dan untuk Ummu Sulaim berani cakap begitu kepada Malik bin Nadar, menunjukkan inilah Ummu Sulaim yang akan kita kenal sepanjang sirah. Okay? So ini cerita yang mungkin lebih relatable sikit untuk kita sebab dah masuk era Islam, dan di sana adanya Ummu Sulaim yang keseorangan, tak ada suami. Dan kita kena faham umur yang dah tua lah kan, umur dah 50-an. Dan di situlah muncul satu nama sahabat namanya Abu Talha, Zaid ibn Sahal. Okay? Dan Abu Talha ini Al-Ansari, keturunan yang sama dengan Ummu Sulaim daripada Banu Najjar juga. Satu hari khataba Abu Talha Ummu Sulaim. Abu Talha telah meminang Ummu Sulaim. Faqalat inni qad amantu. Dia kata kepada Abu Talha, aku ni beriman. Maksudnya apa? Dalam hadis lain melengkapkan kefahaman kita tentang cerita ni lah. Iaitu Abu Talhah ni, dia musyrik ketika itu. Dia belum Islam lagi. Dia belum peluk Islam lagi. Dia propose kepada Ummu Sulaim. Dan ini pun menandakan apa? Menandakan yang masyarakat Madinah ni berbeza dengan masyarakat Mekah. Kalau masyarakat Mekah ni, kalau kamu tu bukan sembah berhala macam kami akan pisahkan diri dengan kamu. Kita pun tahu kisah anak Nabi SAW yang diceraikan oleh suami masing-masing, anak kepada Abu Lahab kan, Utbah dan Utaibah, menceraikan Qoyah dan Ummu Kulthum hanya kerana Nabi SAW itu membawa risalah Islam. Tapi di Madinah ni berbeza, dia macam majmuk sikit. Dia macam bukanlah liberal kan, tapi dia masyarakat yang lain sikit lah dengan masyarakat Mekah. Ya, Abu Talhah tahu Ummu Sulaim, akhirnya dia beriman, tapi dia masih terbuka untuk bernikah dengan orang yang tidak sama agama dengan dia. Okay? Maka bahkan Ummu Sulaim dalam hadis lain dia kata apa? Mithluka la turad. Orang macam kamu Abu Talhah, siapa nak tolak? Sebab Abu Talhah ni kalau mengikut riwayat Anas bin Malik, dia adalah antara orang kaya di Madinah. Dan dia ada satu kebun namanya Bayruha. Bayruha ni nanti kita cerita tentang Bayruha.
Lokasi Bairuhaq dalam Masjid Nabawi, dia dalam Masjid Nabawi sekarang. Tapi pada zaman Nabi SAW, di luar masjid. Dan ramai orang suka berteduh dekat situ. Ramai orang suka melepak dekat Bairuhaq ni, kerana ia adalah antara kebun yang rindang, yang banyak buah-buahan dan sebagainya. Itu adalah kebun milik Abu Talha. Jadi orang kaya, orang yang terhormat, maka Sulaim pun sebut kepada Abu Talha, "Mithluka la turat, ya Abu Talha." Orang macam kamu ni siapa nak tolak? Tapi dijawab balik, "Inni qad amantu." Tapi aku ni seorang yang telah beriman. Maksudnya apa? Aku tolak kamu kerana kamu tak beriman. Maka orang yang beriman tidak boleh bernikah dengan orang yang tak beriman. Okay. Fa in taba'tani tazawwajtuka. Okay. Kalau engkau ikut aku, maksudnya engkau ikut beriman bersama dengan aku akan bernikah dengan engkau. Qala fa ana ala mithlu ma anti alayhi. Dan Abu Talha immediately sebut ketika itu, kerana itu yang kau syaratkan, maka aku pun samalah dengan apa yang kau harapkan itu, iaitu aku boleh Islam lah. Kerana itu syarat yang telah engkau letak. Okay. Fatazawwajathu Ummu Sulaim wa kana saddaquha al-Islam. Dan telah bernikah Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Cerita yang sangat simple ya, tak rumit, tak complicated. Macam cerita cinta kita zaman sekarang kan. Cerita cinta kita complicated sangat, berepisod-episod barulah nak menikah kan. Abu Talha dengan Ummu Sulaim ni sangat simple cerita dia. Dia minat kepada Ummu Sulaim, dia propose, dan Ummu Sulaim memberikan syarat, kalau nak menikah syaratnya kamu kena perlu Islam, itu saja syaratnya, tak ada syarat lain. Dan itu telah menjadi mahar pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Tapi tadi tersentuh sikit kan. Sebab ini antara benda yang real zaman moden ni kan. Bila dihidang dengan banyak cerita cinta-cinta ni, dan of course dia akan membuatkan orang rasa macam dia nak cari the best other half tu. Dia nak cari orang yang paling sempurna sekali untuk diri dia kan. Dan of course lah, orang akan takes time untuk cari orang yang paling ngam sekali dengan dia, dan tak ada masalah pun. Cuma akhirnya bila drag terlalu lama dan akhirnya nampak macam semakin tak serius untuk menikah. Lebih suka untuk lepak-lepak, dating, makan. So itu antara perkara yang agak berbezalah dengan apa yang berlaku dalam Sirah Nabawiyah. Bukan nak cakap orang Sirah Nabawiyah ni dia tak romantik. Kita akan tengok mereka ni sangat romantik pun. Tapi romantik mereka itu romantik yang objektif. Dia bukan romantik yang masing-masing sebenarnya nak feel good bila dapat dating kan, dapat tengok wajah. Itu feel good lah kan. Untuk rasa seronok dapat jumpa semua tu. Tapi romantik yang sebenar-benarnya adalah bila okey, aku sangat serius, aku nak kita berkahwin. Apa syaratnya? Sebab tu bila tanya orang yang katakan kaunselor pernikahan, kalau tanya dia orang akan cakap the best way untuk kita propose kepada seseorang adalah memang kena propose. Bukannya nak kena jalan-jalan ke apa, direct je cakap memang aku suka pada engkau dan aku nak serius nak bernikah dengan engkau. Apa jalannya? Apa pilihannya? Ini yang telah berlaku kepada Ummu Sulaim dan Abu Talha. Dan yang paling unik sekali of course kerana ini adalah mahar yang paling agung sekali yang wujud sepanjang sejarah, iaitu dengan keislaman Abu Talha. Dan satu lagi sudut untuk kita faham. Abu Talha lelaki Ummu Sulaim perempuan. Saya sebagai lelaki memberikan testimoni bahawa dia payahlah untuk tunduk kepada tunduk kepada satu kemahuan ataupun satu arahan, satu permintaan. Apatah lagi permintaan itu sangat bertentangan dengan apa yang kita buat sekarang. Dan untuk kes Abu Talha, dia tu musyrik. Dan soal agama ni bukan soal kecil. Agama dan iman ni dia bukan benda yang easily nak berubah. Dan dalam kes Abu Talha itu lelaki dan Ummu Sulaim itu perempuan. Dan Ummu Sulaim minta pada Abu Talha, kalau kamu nak nikah dengan aku, tukar agama kamu, sertai agama aku. Ini bukan satu benda yang senang. Melainkan kerana Abu Talha memang ada satu ciri suami yang bagus, ciri seorang lelaki yang sangat baik pada zaman itu ataupun zaman sekarang, iaitu seorang lelaki yang mampu menguruskan ego dia. Seorang lelaki yang mampu untuk menguruskan inferiority complex dia. Sebab dia ada masculinity yang mengganggu seorang lelaki untuk dia tundukkan diri. Saya ingat kalau macam ada lelaki pun kat sini kan. Tapi untuk anak-anak kita, cucu ke apa, tengoklah budak lelaki kan. Dia biasanya lebih kasar lagi, dia lebih dominan lagi, dan dia lebih tidak hirau sikit tentang orang lain, empatinya kurang sikit.
ambillah sikap Abu Talha ni. Kita harap ya Abu Talha masih lagi seorang mujahid, tapi dengan ego yang telah dijinakkan itulah menyebabkan lelaki-lelaki yang maskulin ini akhirnya dapat menerima Islam dengan segera. Sama juga macam kisah Usaid ibn Hudayr dekat zaman Madinah ni, banyak nama-nama yang okey, Usaid ibn Hudayr, dia adalah gangster. Tapi dia peluk Islam serta-merta bila didakwah oleh Mus'ab ibn Umair. Okay. Kisah Sa'ad ibn Mu'az, ini pun Nabi sebut. Sa'ad ibn Mu'az dalam sebuah hadis kan, bila dia meninggal dunia, bergegar arsy Allah Ta'ala. Ini Sa'ad ibn Mu'az. Dia adalah antara uh, top lah dalam kalangan Ansar kan. Tapi macam mana mereka ni dengan kegangsteran mereka itu, dengan kebengisan mereka, sangat segera untuk menerima kebenaran. Kerana ego tu dapat dijinakkan. Sebab tu kalaulah ada satu akhlak yang kita boleh didik pada anak-anak kita, baik lelaki atau perempuan sama lah, tapi khususnya lelaki dalam cerita ni, maka jika ego itu dapat ditundukkan, dia akan memudahkan kita untuk accept kebenaran. Itulah sebagaimana kisah Abu Talha, dan dia telah membayar mahar dengan keislaman dia sendiri. Sebab kalau kita fikir Abu Talha ada kepentingan kan, Ummu Sulaim ni dah tua dah. Maksudnya ini percintaan yang real lah kan, percintaan yang real. Maksudnya dia tak adalah kepentingan, kalau dia tak kisah dia carilah perempuan lain, tapi kerana Ummu Sulaim, dia trust pada Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim menawarkan Islam, akhirnya dia peluk Islam dan kedua-duanya bernikah dengan mahar keislaman Abu Talha. Baik. Dan ini antara kebaikan terbesar Abu Talha, sampai saya macam tak tahu nak terjemah apa kat bawah tu. Kisah panjang tentang Bayruha. Bayruha ni adalah satu kebun ataupun Bayruha, kebun milik Abu Talha. Dan ini Anas ibn Malik meriwayatkan. Anas ni kan anak tiri dia kan, anak tiri Abu Talha. Dia riwayat kepada kita, kana Abu Talha aktsara ansari yumala. Orang Ansar yang paling banyak hartanya adalah Abu Talha. Itu ayah tiri kepada Anas bin Malik lah. Wa kana ahabba amwalihi ilaihi Bayruha. Harta yang paling disuka adalah Bayruha. Bayruha ni kebun. Sebab tu syurga itu dinamakan jannah, yang saya dah cerita sebelum ni kan. Sebab tu dalam Islam, dari sudut sejarahnya, syurga itu dari sudut bahasa Arabnya dinamakan jannah. Dan jannah itu terjemahannya kebun. Jannah itu terjemahannya kebun. Dan dalam Quran pun ada dua cerita kan tentang kebun kan. Dalam surah Al-Kahfi, tentang pemilik pemilik dua kebun kan. Dan di dalam cerita dalam surah apa tu? Dalam surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam cerita tentang Ashabul Jannah, pemilik kebun yang sangat besar. So, dalam surah Qalam ada, dalam surah Al-Kahfi ada tentang pemilik kebun, iaitu Ashabul Jannah. So, jannah itu maksudnya kebun, dan ini adalah kebun Abu Talha, dan ini adalah harta yang paling disuka. Dan dia dekat dengan masjid Nabi SAW. Hari ini dah dalam masjid lah lokasinya. Dan ramai orang masuk di situ, minum, yadkhuluha wa yashrabu min ma'iha. Minum air daripada kebun Abu Talha, mengambil, kita pun faham kebun ada macam-macam perkara yang menyenangkan. Sampailah ketika itu turun satu ayat daripada Al-Quran, surah Ali Imran ayat 92 tu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu tidak dianggap bir lagi, taat ataupun tunduk kepada Allah Taala sehinggalah tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu infakkan sesuatu yang kamu suka. Qama Abu Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna Allah yaqulu fi kitabih, baca ayat tadi, wa inna habba mali ilayya Bayruha. Dia kata pada Nabi SAW, ketika ayat itu turun, dia jumpa Nabi dan dia beritahu pada Nabi SAW, harta yang paling aku suka adalah Bayruha. Fa innaha sadaqatun lillahi arju birraha wa dhukhraha 'inda Allah. Directly. Ini satu sikap yang sangat luar biasa lah untuk Abu Talha. Bila turun ayat Quran yang clear, itu permintaan daripada ayat. Infakkan sesuatu yang paling kamu suka sekali, dan dia paling suka Bayruha. Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, infakkan terus Bayruha. Mudah-mudahan itu memberikan kebaikan untuk Abu Talha nanti di syurga. Dan ini cerita yang ringkas saja, tapi ia menandakan ciri luar biasa yang akan ada pada keluarga ini. Ini cerita tentang Abu Talha, bukan tentang Ummu Sulaim. Sebab tu saya sebut tadi, cerita Ummu Sulaim ni, kadang-kadang bila kita baca, sebenarnya kita akan membaca kisah satu keluarga dia. Sebab Abu Talha tidak akan begini kalau tidak diislamkan oleh Ummu Sulaim.
Dan kita boleh bayangkan betapa ruginya menjadi Malik bin Nadhr. Saya punya bateri habis pula. Tidak sekejap. Sudah. Okey. Kat mana tadi? Kita tak boleh membayangkan betapa ruginya Malik bin Nadhr. Sebab kita akan tengok kisah Anas ibn Malik depan ni. Kita akan tengok kisah Al-Bara ibn Malik. Kita akan tengok kisah apa nama ni, Abu Umair bin Zaid, Abdullah bin Zaid. Dua nama tu mungkin kurang sikit cerita dia. Dan kita dapat tahu yang semua ahli keluarga ni beruntung. Setiap seorang daripada ahli keluarga ni ada banyak keuntungan yang Allah beri kepada mereka. Hanya Malik bin Nadhr saja yang terlepas. Kerana dia tak mahu tunduk kepada apa yang didakwahkan oleh Ummu Sulaim. Dan Abu Talhah telah menjadi, of course kita boleh bayangkan, orang yang mewakafkan kebun. Kebun ni benda yang sangat besar lah. Banyak orang dapat manfaat. Dan Masjid Nabawi hari ini, kalau kita masuk solat dalam Masjid Nabawi, salah satu daripada lantai yang ada di Masjid Nabawi itu, ruang yang besar dalam Masjid Nabawi itu adalah Bairuha sendiri. Kebun yang dimiliki oleh Abu Talhah. Dan boleh bayangkan pahala yang mengalir sampai ke hari ini pun orang masih solat di atas tanah yang diwakafkan oleh Abu Talhah Al-Ansari ini. Okay? Dan sebab itu Abu Talhah mendapat kelebihan daripada amalan tersebut, dan Ummu Sulaim akan dapat segala-galanya. Sebab Ummu Sulaim lah yang telah menyebabkan Abu Talhah peluk Islam. Okay, apa lagi? Ini antara cerita yang paling besarlah dalam cerita Ummu Sulaim, kerana nama anaknya adalah Anas ibn Malik. Dan Anas ibn Malik ni kita tahu dia top 5 periwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama of course Abu Hurairah, Ahlus Suffah. Kemudian yang kedua Aisyah, yang ketiga Anas ibn Malik, keempat siapa nama tu? Allahu Akbar. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas. Yang kelima sama ada Abdullah ibn Umar ataupun Jabir bin Abdullah. So ini nama-nama periwayat hadis yang paling banyak sekali di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut periwayat hadis, kita jangan bayangkan contohnya macam saya lah kot di depan puan-puan hari ni kan, yang kita baca hadis. Saya bukan taraf mereka, jangan samakan taraf periwayat hadis zaman sahabat ni dengan mana-mana orang zaman sekarang yang membacakan hadis pada puan-puan. Sebab tak terbayang betapa berbezanya jurang antara kita dengan mereka. Kerana kita hari ni semua benda dah ada dekat internet dah. Dah banyak dah, semua hadis dah ada dalam kitab dah. Dan untuk paling mudah kita sebut, semuanya accessible, semua orang boleh baca hadis. Tapi untuk kita sebut pada zaman Nabi SAW, pada zaman tabi'in dan pada zaman awal Islam, sebelum adanya pengumpul hadis yang akhirnya meletakkan dan mencatatkan hadis itu dalam kitab, bermula zaman Imam Al-Bukhari ataupun Imam Ahmad ibn Hanbal, barulah akhirnya hadis itu tersusun secara proper dalam rangkuman kitab, dan ada pengajian khas tentang hadis. Sebelum itu, semua hadis ini berlega secara periwayatan. Kita cerita pada orang lain, orang pun cerita pada orang lain lagi. Dia dalam bentuk periwayatan. Dan orang yang paling banyak sekali mengumpul riwayat ini adalah yang top 5 tadi tu, termasuk Anas ibn Malik. Untuk kita kata dia sibukkan dirinya untuk mengumpul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu luar biasa. Sebab Anas ibn Malik ni dia sempat 10 tahun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana betul-betul pada tahun ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Yathrib ataupun di Madinah, inilah hadis yang telah diungkapkan oleh Ummu Sulaim bila disebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita boleh bayangkan Ummu Sulaim ni ialah ketika ni dia masih single mother. Suaminya meninggal dunia. Dia belum menikah dengan Abu Talhah lagi. Dia single mother, besarkan anak seorang-seorang. Kita boleh bayangkan betapa banyak kekurangannya dari sudut financial. So dia tak boleh nak offer benda lain. Ada sahabat yang dia boleh wakafkan tanah untuk muhajirin. Ada orang Ansar yang boleh berikan segala kelengkapan rumah, segala. Bahkan kita pun tahu popular kisah Sa'ad bin Abdullah dengan Abdurrahman ibn Auf yang dia offer bagi isteri, bagi rumah semua tu kan. Ummu Sulaim tak boleh nak offer benda tu. Dia tidak ada apa-apa.
Tapi bila lihat di kanan dan kiri ni rupanya ada satu barang yang sangat berharga. Dan barang ini adalah barang yang paling mahal sekali lah untuk dihadiahkan kepada seseorang. Itu adalah anak kandungnya sendiri, Anas ibn Malik. Maka ketika itulah Ummu Sulaim sebut kepada Nabi SAW. Kita pun bayangkan suasana tu nak menyambut kehadiran Nabi dan para sahabat masing-masing nak bantu, nak berikan hadiah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dalam Quran sebut. Mereka ni isar, berikan segala-galanya kepada muhajirin. Walaupun mereka pun susah, mereka bukan orang senang pun. Jangan bayang orang Ansar ni orang kaya kan. Mereka orang susah juga, tapi dengan kesusahan sedikit, pemilikan mereka tu mereka kongsi dengan muhajirin. Dan Ummu Sulaim, kerana Nabi ni tiba di Madinah pun selai sepinggang, khadam Nabi SAW tu, kalau kita boleh kira pada zaman Mekah, yang berada di bawah Nabi SAW, sebab Zaid bin Harisah pun dia dah keluar. Bila menikah, dia dah ada anak, dia dah tak betul-betul khidmat kepada Nabi SAW. Yang betul-betul khadam Nabi SAW, selepas ketika Nabi tiba di Madinah itu, hanyalah Ibn Mas'ud saja. Itu pun Ibn Mas'ud dah sedikit senior. So Nabi perlukan new manpower lah untuk menjadi orang kanan Nabi kan. Dan orang kanan Nabi itu akhirnya di offer oleh Ummu Sulaim, iaitu Anas ibn Malik, seorang kanak-kanak kecil. Anasun khadimuka ad'u Allah lahu. Ya Rasulullah, ini adalah Anas dan dia akan menjadi khadam kamu. Khadam kat sini secara literal maksudnya adalah orang yang akan berkhidmat dengan Nabi SAW. Tapi dia bukan hamba. Hamba ni statusnya berbeza sikit. Dan kita tak ada masalah pun kalau Nabi ambil Anas ibn Malik sebagai hamba pun, itu satu perkara yang tidak kita sangsikanlah kalau ia berlaku pun, kerana memang itu bukan satu benda yang menyalahi syariat pun. Yang menyalahi syariat adalah bagaimana menguruskan hamba tu kan. Ini adalah khadimuka atau Allah lahu. Dan Ummu Sulaim minta doakanlah sesuatu untuk dia. Qala, Nabi SAW membacakan doa, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, perbanyakkanlah harta Anas ibn Malik. Wa waladahu, dan anak-anaknya. Dan berkatilah, wa barik lahu fima a'taitahu. Apa saja yang kau berikan kepada Anas bin Malik, ya Allah, berkati ia. Berkati itu maksudnya apa? Kita mendapat satu anugerah kurnia daripada Allah Ta'ala, dan kita merasa pemberian itu sangat kita dapat nikmati. Sebab ada orang dia dapat nikmat daripada Allah Ta'ala, dia gagal untuk rasa benda itu benda yang baik sangat. Kadang kita kurang menghargai sangat sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam. Kita rasa benda itu adalah benda yang regular kan. Business as usual. Tak adalah rasa macam, alhamdulillah pagi ni dapat sarapan. Ataupun tiap ujung bulan masuk gaji. Dah biasa sangat masuk gaji, lama-lama kita immune untuk menghargai masuk gaji. Maka ini satu doa yang sangat unik, iaitu barikillahu fima a'taitahu. Setiap perkara yang kau beri kepada Anas ibn Malik, berkati ia, supaya Anas dapat menikmati lebih apa yang kau beri kepada Anas ibn Malik. Doa Nabi SAW kepada Anas ibn Malik. Dan kita tahu umur Anas ibn Malik ni berapa? Kalau ikut kitab Ibn Hajar At-Tamyiz min as-Sahabah tu, Al-Isabah, umur Anas ibn Malik ni sampai umur 70 tahun dia hidup. 70 tahun. Dan kita bayangkan dia menjadi khadam Nabi SAW sekitar umur 9-10 tahun. So ada berapa tahun? Ada 60 tahun. Ada 60 tahun lagi dia akan hidup. Dan itulah umur khidmat dia kepada Nabi SAW. Kita mungkin sangka yang kadang kita pun cakap, kita cakap Anas ibn Malik ni menjadi khadam Nabi 10 tahun sampai Nabi wafat lah. Tapi yang sebenar-benarnya dia berkhidmat kepada Nabi SAW 60 tahun. Sebab lepas Nabi wafat, dia tak berhenti meriwayatkan hadis, mencari hadis, mengajar. Sebab tu kita perlu memahami betapa specialnya Anas ibn Malik dan betapa berimpaknya Anas ibn Malik bila bila Ummu Sulaim menyerahkannya kepada Nabi SAW. Sebab Nabi memang tak ada orang lain. Nabi tak ada orang lain yang akan berada sebagai orang kanan Nabi. Dan Anas ibn Malik, kalau baca cerita yang lebih terperinci, memang dia inilah tukang bawakan air untuk Nabi berwuduk, dialah tukang untuk sediakan selipar Nabi. Bahkan ada satu gelaran yang agak kelakar lah tentang Anas ibn Malik, kerana dia digelar sebagai Zu Uzunain, yang memiliki dua telinga. Semua orang ada dua telinga kan. Kenapa Anas ibn Malik yang ada dua telinga? Kerana ada satu cerita yang lawak, yang kelakar sikit tentang Anas ibn Malik ni. Sebab dia budak-budak, sebagaimana budak-budak lain. Nabi ada suruh satu perkara yang untuk Anas ibn Malik selesaikan. Dan bila Anas ibn Malik
nak buat kerja tu, dia leka lah yang biasalah kan. Bukan budak-budak je, kita pun sama kan. Terutamanya budak-budak lah, bila disuruh buat kerja, disuruh pergi buang sampah, tengah jalan nampak pula mainan dia kat tepi tu, dia ambil mainan dia main dulu. Lama lupa dah nak buang sampah. Kan? Dia suruh dia pergi kemas mainan dia nak kemas mainan, tapi dia teringat nak main lagi, dia main lagi kan. Itu budak-budak kan. Itu biasalah budak-budak. Dan itulah Anas bin Malik. 9-10 tahun, masih kanak-kanak lagi kan. Dan Nabi ada suruh satu mission yang Anas bin Malik kena selesaikan, tapi dia leka bermain dengan kawan dia. Nabi nampak Anas bin Malik, Nabi tarik dua-dua telinga dia ke atas. Lepas tu dia gelar dengan nama Uzunain. Orang yang memiliki dua telinga, bukan kerana orang lain tak ada dua telinga, tapi ini dua telinga yang pernah Nabi tarik. Maka itu akan jadi satu kelebihan lah untuk mana-mana orang pun, maka dia digelar Zu Uzunain, yang ada dua telinga, kerana Nabi pernah tarik telinga dia. Dan of course, Anas bin Malik bagi satu testimoni bagaimana rasanya menjadi hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Nabi ni apa spesifik disebut. Yang pertama, Nabi tidak pernah angkat suara marah-marah ke apa, tidak pernah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada sesuatu yang apa nama ni aku buat, dia tidak akan persoalkan kenapa aku buat benda tu. Dan kalau ada perkara yang aku tak buat, dia takkan persoalkan kepada aku, kenapa kamu tak buat macam ni? Rupanya antara benda yang menyakitkan hati kita adalah bila orang mempersoalkan apa yang kita buat. Kan? Ini testimoni Anas bin Malik. Bayangkan, ini hamba ya. Hamba ni sepatutnya kita faham, dia kena taatlah pada tuan dia kan. Biarlah tuan nak cakap apa pun. Ya? Khadam ni budak suruhan. Kena taat, kena dengarlah apa yang tuannya suruh. Tapi Anas bin Malik, Masya Allah, dia testimoni dia sepanjang dia hidup dengan Nabi SAW 10 tahun sebagai orang dekat dengan Nabi. Bahkan dia ni, Anas bin Malik ni, dia adalah antara sedikit orang yang dia bukan apa nama ni, kalau secara teknikalnya dia akan menjadi mahram jugalah sebab dia adalah anak kepada Ummu Sulaim kan. Tapi dia mendapat akses yang mudah untuk masuk dan keluar daripada rumah Nabi SAW. Okay. Dan Anas bin Malik sebut apa, dia kata Nabi SAW bila aku buat sesuatu tak pernah dia persoalkan. Tak pernah. Soal lain bertanya berbeza dengan mempersoalkan. Mempersoal tu kan tu komplain ya. Kita komplain. Kenapa kau buat macam ni ya? Kenapa tak buat macam ni? Nabi tak pernah komplain, tapi of course Nabi akan bertanya kan. Tapi Nabi tak pernah komplain apa yang dipilih, dilakukan, dibuat oleh Anas bin Malik. Ya. Dan Anas bin Malik membalas kepercayaan itu. Bahkan ada satu cerita, satu hari Anas bin Malik ni dia ada satu tugas. Ini cerita dengan Ummu Sulaim lah. Ummu Sulaim tanya Anas bin Malik, kamu nak ke mana? Ni Anas bin Malik budak kecil kan. Dia cakap, Anas bin Malik sampai cakap pada ibu dia, tak boleh, ini rahsia Rasulullah. Bayangkan ini bagaimana sebagai ibu Ummu Sulaim, kita tahu itu membanggakan dia lah. Sebab akhirnya Anas bin Malik betul-betul amanah dengan tanggungjawab yang Nabi beri pada dia. Bahkan dengan ibu dia sendiri pun dia tak buka rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun tak jaga benda macam tu kan. Bila kita fikir, aku suami, engkau isteri aku, maka semua rahsia yang aku jaga daripada orang lain kau kena tahu juga. Itu tak betul kan. Saya pun takut nak sebut benda ni sebab kadang-kadang kita buat benda tu kan sebab kita bergosip, sembang dengan isteri kita tapi tak sedar dan kita cerita benda-benda yang merupakan aib rahsia orang lain. Itu benda yang bertentangan lah dengan asas menjaga amanah, menjaga rahsia, menjaga aib orang kan. So itu Anas bin Malik. Dengan ibu di sini pun dia tak cerita apa yang rahsia-rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu mission yang Nabi berikan hanya untuk dia. Okay? Maka Anas bin Malik telah berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas arahan dan keizinan ibunya sendiri. Untuk seorang ibu lepaskan anak 10 tahun, saya tak tahulah. Saya setakat ni saya masih tak buka hati lagi nak hantar anak pergi asrama. Walaupun anak baru 4 tahun lah kan. Sebab pengalaman hidup saya ialah saya dan isteri dua-dua yalah perempuan pun kan. Anak bila dah masuk sekolah asrama je, itu macam itu kali terakhir lah tu kita nampak anak kita depan mata kita. Sebab lepas tu dia masuk asrama, pergi universiti, kahwin, dah hilang kan. Saya punya perasaan tu, takutlah anak aku lalu pengalaman yang sama. Bukan kesian pada dia sangat, dia kesian pada kita. Kita rasa macam nanti aku rindu kat dia. Ya, tahu nanti dah besar, tahu nanti dah ada perangai lain. Tapi untuk kita faham, pengorbanan Ummu Sulaim itu besar. Untuk melepaskan anak dia. Kan? Untuk melepaskan Anas bin Malik untuk menjadi khadam Nabi SAW. Kerana selepas itu, Anas bin Malik ketaatannya adalah kepada tuan dia. Ini kita kena faham. Konsep khadam ni taat dia pada tuan dia. Dia tak boleh taat pada ibu dia lah. Dia kena dengar cakap tuan dia, iaitu Nabi SAW. Itulah
Anas bin Malik. Dan kita boleh bayangkan, kalaulah kita boleh menamakan siapa top achiever dari sudut yang ada dividen banyak, saham banyak, kita boleh bayangkan periwayat hadis lah. Saya membayangkan periwayat hadis dan mereka yang terlibat dalam kerja mengumpulkan Quran. Inilah yang paling banyak sekali mendapat pahala. Ya. Sebab tanpa mereka, segala apa yang diajar oleh Abu Bakar ke Umar ke, semua tu tak sampai pada kita. Dan kerana mereka sampaikanlah, mereka akan mengutip dividen yang paling banyak sekali. Dan itu termasuk Anas bin Malik. Dan bagaimana kalau menjadi ibu kepada Anas bin Malik yang telah mewakafkan Anas bin Malik untuk Nabi SAW. Baik. Ini satu lagi. Ini lagi anak Ummu Sulaim lagi ni. Dan ini anak yang sangat tidak terkenal. Saya ada satu keyakinan yang perempuan mesti tak kenal anak kedua ni. Dah sebut nama dia tadi pun. Al-Bara' ibn Malik. Kerana saya sendiri pun, kisah Al-Bara' ibn Malik ni, saya hanya tahu bila saya membaca kitab Suwar fi Hayati Sahabah tu. Suwaru min Hayati Sahabah. Kisah sahabat tu, 65 gambaran sahabat tu kan. Masa tu duk mengajar, siapa ni Al-Bara' ibn Malik? Itulah pertama kali mengenali nama Al-Bara' ibn Malik. Sedangkan kalau kita tengok adik-beradik dia, siapa? Anas bin Malik, siapalah Anas bin Malik tak kenal kan? Ummu Sulaim popular, Abu Talhah pun popular, bahkan adik yang lebih kecil iaitu Abu Umair pun popular. Ada hadis berkaitan dengan dia. Tapi Bara' ibn Malik ni, inilah kot satu-satunya hadis yang kita tahu tentang Al-Bara' ibn Malik. Inilah kot satu-satunya hadis yang kita tahu tentang Al-Bara' ibn Malik. Dan memang dia tidak signifikan pun zaman Madinah. Tak ada sumbangan, bukanlah tak ada sumbangan. Dia tidak ada satu cerita yang besar sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain pun dia bukanlah banyak cerita besar kan, tapi at least ada satu lah. Adalah satu cerita yang membuatkan nama sahabat tu terkenal. Macam Asma' binti Abi Bakar. Oh, cerita dia putuskan tali pinggang dia ikat makanan Nabi. Adalah satu kan. Tapi kisah Al-Bara' ibn Malik, adik kepada Anas bin Malik ni, inilah yang ada. Tak banyak cerita. Dan memang kandungan hadis ini pun menceritakan tentang hal tersebut. Mari kita tengok hadis ini. Kam min ash'ath aghbar dhi timarain la ya'bahu lahu law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Minhumul Bara' ibn Malik. Berapa ramai antara kita yang ash'ath aghbar. Ash'ath ni maksudnya apa nak sebut badannya berbulu. Nanti kita tengok apa maksud dia yang Nabi sampaikan ni. Aghbar, dah lah berbulu, lepas tu berdebu-debu. Berbulu dan berdebu. Dhi timarain. Dan pakaiannya itulah pakaian yang dia pakai tiap hari. Dua helai pakaian yang disarung tiap hari. Maksudnya apa? Pakaian yang lusuh, pakaian yang tak cantik. La yu'bahu lahu. Tak ada siapa yang nak hirau tentang dia. Tak ada siapa yang perasan tentang dirinya. Kita berhenti kat situ dulu. Kalau kita tengok realiti hidup kita sekarang, biasanya kita akan mudah untuk respect orang yang ada profil. Ini tolak ketepilah influencer semua tu, tak mau cerita lagi lah pasal dia orang cukup lah. Cerita pasal influencer ke yang followers ribu-ribu juta tu. Cerita pasal orang yang di kanan kiri kita saja. Kita akan mudah untuk appreciate orang yang pandai cakap, orang yang ada rupa, orang yang ramah, orang yang kemas, orang yang kenderaan dia okey, rumah dia cantik. Kita akan mudah untuk ingat di kepala kita kan, orang macam tu. Dan kita lebih mudah appreciate mereka. Itu realiti dan fitrah kita. Kita memang lebih mudah untuk bersama dengan orang-orang begitu. Tapi untuk orang-orang yang macam, kan kita ada kenal orang yang macam cakap pun tak berapa nak cakap, gagap. Lepas tu selalu kalau cakap dengan dia je awkward. Awkward tu apa bahasa Melayu canggung Bila cakap je macam nak cakap apa? Tanya sepatah, jawab sepatah. Tanya sepatah, jawab sepatah. Dan lama-lama tak apalah, aku tak nak cakap lagi lah dengan kau, cakap orang lain lah. Ada orang macam tu tau, dekat kanan kiri kita. Dan saya akan mengaku benda yang sama. Saya ramai kawan macam tu. Dan saya pun sedar yang kawan-kawan macam tu biasanya akan tersisih lah. Tak minat sangat untuk jadi kawan. Sama macam Nabi sebut dalam hadis ni. La yu'bahu lahu. Sampai orang dah tak kisah pasal dia. Sampai orang dah malas nak ambil tahu pasal dia. Sebab dia ni profil yang boring. Profil yang membosankan. Dia tidak ada satu perkara yang menarik lah untuk betul-betul dihargai.
Tapi Nabi sebut apa? Lau aqsama 'ala Allah la barrahu. Tapi orang-orang begini, kamu jangan sangka ringan, sangka buruk dengan dia. Orang-orang begini, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kalau mereka aqsama kat sini dengan maksud doa, ya. Kalau mereka berdoa kepada Allah Taala, Allah akan perkenankan doa mereka. Bukan semualah, of course, bukan semua kan. Tapi Nabi nak berikan satu isyarat kat sini, jangan kita menyangka kedudukan manusia tu sama macam kedudukan manusia. Jangan kita sangka kedudukan manusia di sisi Allah Taala sama cara penilaiannya sebagaimana manusia menilai manusia lain. Itu yang Nabi nak sampaikan dekat hadis ni. Bukanlah maksudnya semua orang yang berbulu tebal dan berdebu-debu, selekeh itu orang yang bagus. Bukan maksudnya itu. Tapi dengan maksud walaupun orangnya begitu, selekeh, selalu kalau sembang dengan dia awkward, tak reti bercakap, jangan sangka orang macam tu semuanya orang yang tak berguna. Sebab ada sebahagian daripada mereka, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau mereka berdoa kepada Allah Taala, Allah akan perkenankan doa mereka lebih daripada Allah perkenankan doa kamu. Ya. Dan Nabi sebut minhum, daripada mereka itu adalah Al-Bara' ibn Malik. Salah seorang daripada yang Nabi maksudkan adalah Al-Bara' ibn Malik. Ini adalah adik kepada Anas ibn Malik. Tahu antara cerita yang paling popular tentang Al-Bara' ibn Malik apa dia? Ini berlaku hanya selepas Nabi wafat. Sepanjang kehidupan Nabi, Al-Bara' ibn Malik ni, kalau ikutlah hadis lebih spesifik kan, saya tak tahu dah detail kita nak pergi cerita Al-Bara' ni, tapi dalam hadis menceritakan Al-Bara' ni orangnya orang yang kurus kering, orang yang apa nama ni, dia orang yang pendek. Dikatakan kalau sahabat duduk bersama, kalau sahabat duduk, orang tak perasan pun yang sebenarnya Bara' ni sedang berdiri. Sebab sebab dia rendah, dia orang yang tak tinggi. Dan badan dia cekeding lah, kurus kering kan. Al-Bara' dia fizikal dia begitu. Cakap pun tak reti. Bayangkan betapa hinanya di mata manusia kan. Bukan dihina kan. Tapi orang nampak ni bukan orang yang best lah untuk menyembang apa, sebab tak nampak apa pulangan kita boleh dapat. Sebab kita biasa kalau berkawan pun kita naklah ada pulangan kan. Mungkin pulangannya adalah ni orang yang pandai agama ni, berkawan dengan dia nanti apa-apa agama tanya dia. Kan. Orang ni pandai, ni doktor ni, apa-apa nanti kalau pasal sakit apa boleh tanya dia kan. Tapi kalau berkawan dengan Al-Bara' ni, apa kita dapat? Itu yang Nabi isyaratkan dalam hadis ni. Dan Al-Bara' ibn Malik satu hari nanti akan menjadi hero besar dalam kalangan umat ni. Dalam dua cerita. Cerita pertama adalah ketika perang Yamamah. Saya cerita ringkas, tak detail sangat ni. Tak tahulah. Saya harap cerita ni berbaloi lah untuk perempuan dengar. Tapi untuk memahami Al-Bara' ibn Malik. Ketika sahabat semua dah stuck, termasuk Khalid bin Walid pun dah stuck, tak tahu nak buat apa. Sebab Yamamah ni dia ada benteng yang sangat kuat. Sampai dia tak tahu macam mana nak tembus benteng ni. Dan kerana Al-Bara' ni kurus keding, ringan, apa idea dia? Al-Bara' offer kepada Khalid bin Walid, kamu campak aku dalam tu. Campak daripada luar, campak masuk dalam benteng. Kerana itu saja cara yang ada. Al-Bara' masa tu dia tak fikir pasal diri dia lah kan. Dia fikir asalkan aku dapat sumbang sesuatu. Akhirnya inilah cerita pertama yang kita nampak yang Al-Bara' ni memang istimewa. Sebagaimana yang Nabi sebut. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Dia pun bila masuk dalam tu, dia buka pintu daripada dalam, dia dah cedera semua, dia buka pintu daripada dalam, dan dari situlah akhirnya para sahabat berjaya untuk berjumpa dengan Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu tu, dan akhirnya dibunuh. Kerana bantuan Bara' bin Malik. Dan cerita terakhir tentang Bara' adalah cerita dalam perang Tustar. Ini jauh lagi lah. Perang Tustar ni zaman Umar Al-Khattab. Zaman Umar Al-Khattab bila Islam mula masuk ke Parsi tu, dia pergi kepada beberapa tempat tu. Antara tempat yang mereka pergi adalah Tustar. Tustar ni dekat Iraq lah. Dan Tustar ni dia ada satu benteng yang sangat besar. Dan Al-Bara' ibn Malik sekali lagi. Sahabat semua dah pening kepala dah nak buat macam mana kita nak selesaikan Tustar ni. Dan barulah mereka teringat dalam kalangan mereka ada Al-Bara' ibn Malik. Dan mereka tahu Nabi pernah sebut hadis ni. Mereka sebut pada Bara' minta daripada Allah Ta'ala untuk bantu kita. Dan hanya bila Al-Bara' ibn Malik betul-betul minta pada Allah Ta'ala tolong bantu kami, dan dia berikan syarat dan syahidkan aku dalam peristiwa ini. Dan doa itu makbul. Dia pun syahid dalam peristiwa perang Tustar, dan umat Islam pun menang dalam perang Tustar kerana doa Al-Bara' ibn Malik. Ini anak kepada Ummu Sulaim. Akhirnya semua kembali kepada Ummu Sulaim. Dia adalah ibu kepada anak-anak ini. Okay. Dan ini satu lagi anak dia, Abu Umair. Cerita ni mungkin cerita yang saya tak tahu lah perempuan tahu ke tidak. Nabi selalu ziarah Ummu Sulaim. Okay.
Dan satu hari itu anak kecil Ummu Sulaim yang namanya Aba Umair. Yukanna Aba Umair. Aba Umair ni, alah saya lupalah saya balik nama asal dia siapa. Sebab itu kunyah dia, orang gelar dia Abu Umair. Dia budak kecil sebenarnya walaupun nama dia Abu Umair. Minta maaf saya terlupa nak semak pula, teringat dah tadi. Nanti puan-puan boleh semaklah nama sebenar dia siapa. Tapi gelaran dia adalah Abu Umair. Nabi pun panggil dia Abu Umair. Nabi apa nama ni? Menziarahi Ummu Sulaim dan dia melihat Abu Umair ni khasirun nafs. Nampak macam tak beres. Macam murung, ada masalah. Qalat Ummu Sulaim bercakaplah, matat sa'watu lahu. Kana yal'abu biha. Burung belaan dia telah mati. Yang dia suka main dengan burung tu. Macam saya pun tak memahami sangat perasaan orang yang belah haiwan ni sebab saya tak belah haiwan. Saya belah anak. Tapi saya perasan kawan-kawan yang ada belah kucing ke apa kan. Kadang sampai tak menangis 2-3 hari dia terfikir. Saya duk fikir kucing kat sekitar rumah saya ni saya tangkap. Maksudnya tangkap sebab dia berak je kan. Tangkap hantar tempat lain kan. Kucing Silia ni kan. Supaya dia apa nama ni sebab geram kucing. Tapi untuk sebahagian orang yang memang bela kucing, apa yang terjadi pada kucing itu memang menyedihkan. Dan itulah kalau kita nak empati kepada perasaan Abu Umair bila burung yang dia bela, yang dia selalu main dengan burung tu mati. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu. Nabi pun usap kepala Abu Umair dan Nabi sebut, ya Abu Umair ma fa'ala Nughair. Ini antara hadis yang popular ya, untuk menunjukkan empati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini budak kecil dia kalau kita fikir kan, orang besar ni dia akan buat begitu kalau musim pilihan raya. Maksudnya ada kepentingan, ada kameraman tangkap, baru berbaloi sikit nak usap kepala orang kan. Tapi kita kena bayangkan ni zaman tak ada kamera, tak ada siapa yang perhatikan cerita ni kecuali Nabi dengan keluarga Ummu Sulaim. Itu saja. Okay. Dan Nabi tak perlu pun appreciation daripada sesiapa. Dan Nabi buat benda ni kerana Nabi adalah Nabi. Okay. Nabi usap kepala Abu Umair dan Nabi kata, ya Abu Umair, apa yang berlaku? Burung kamu mati ke? Apa khabar burung kamu? Ini satu soalan yang sangat unik keluar daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menandakan betapa akrabnya hubungan Nabi dengan keluarga ini. Abu Umair itu adalah anak kecil yang ceritanya adalah yang selepas ini, iaitu akhirnya Abu Umair wafat. Abu Umair akan meninggal dunia pada usia yang sangat muda. Dan kita pun sebut tadi kan, anak Ummu Sulaim ni ada 4. Anas ibn Malik, Al-Bara ibn Malik dah cerita tadi. Dan anak ketiga dia Abu Umair, dia adalah anak Abu Talha. Anas dan Bara tadi anak siapa? Anak Malik. Dan Abu Talha bila bernikah dengan Ummu Sulaim, inilah anak pertama dia. Anak pertama dia dan inilah anak dia yang akan mati pada umur yang kecil. Dan of course ini bukan cerita yang mudah untuk dihadapi oleh mana-mana ibu dan ayah lah. Dan ceritanya panjang, kita perlu ringkaskan juga sebab riwayat itu lebih panjang daripada apa yang saya quoteskan dalam slide ni lah. Dan ketika itu memang Abu Talha ni memang seorang peniaga. Dan sahabat-sahabat lain pun ramai yang berniaga juga. Mereka musafir ke sana sini dalam misi dagang mereka. Dan Abu Talha ketika itu tidak ada di rumah. Dan ketika itulah Abu Umair, anak Abu Talha yang pertama dan anak Ummu Sulaim yang ketiga ini jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dan kita pun tahu fatality rate untuk anak-anak yang lahir ni sangat tinggi zaman dulu. Bila vaksin tak ada, apa tak ada kan. Kita boleh fahamlah kenapa anak-anak kecil ni payah nak survive. Dan Abu Umair ditakdirkan jatuh sakit dan meninggal dunia sebelum Abu Talha sampai pulang ke rumah. Dan ketika Abu Talha pulang ke rumah, ada cerita yang sangat unik dekat cerita ni, iaitu Ummu Sulaim, masya-Allah. Ini adalah satu cerita ringkas tentang Ummu Sulaim yang menandakan kelebihan dia. Sebab tu siapa pun kita ni hanya perlu beramal mengikut kapasiti kita saja. Tak perlu nak kena ikut standard yang ditayangkan oleh orang lain. Bukan maksudnya orang lain itu salah kan, tapi kita ikut apa yang kita mampu, kapasiti kita, kelebihan kita, positioning kita. Kalau kita ni suri rumah dan berkorban sebagai suri rumah, okey, tak ada masalah. Itu adalah benda terbaik yang kamu boleh lakukan. Kalau kamu doktor, kamu sibuk on call ke apa, jangan risau. Jangan rasa macam alamak orang lain ada sempat buat dakwah ke apa, aku ni asyik on call je tak habis-habis kan. Tapi itu adalah kapasiti kamu sebagai seorang doktor pakar yang kamu kena berkorban masa dekat situ. Itu adalah perjuangan kamu kan. So setiap orang akan ada kapasiti yang berbeza-beza bila sebut tentang amal.
kan. Um, Orang yang pencen berbeza amalnya dengan orang yang bekerja, orang yang memang, profesor, orang-orang pakar ni pengorbanannya berbeza dengan orang-orang yang mungkin macam saya ni, apa, saya punya amal inilah kot yang paling okey sekali, yang lain-lain tak tentu okey kan. So, setiap orang akan ada kapasiti dan juga kedudukan yang paling sesuai untuk diri dia dan buat benda tu saja, jangan risau, jangan rasa kecil hati, jangan rasa kita buat benda yang kecil. Sebagaimana kisah Ummu Sulaim ni, simple je, okey. Ummu Sulaim satu hari bila bila dia tahu anak dia meninggal dunia, dia malam tu dia dah siap-siap, sediakan makan sebab dia tahu malam tu Abu Talha akan balik, disediakan makan minum, dia pakai pakaian yang paling cantik sekali. Bahkan, kita pun tahu dah lama musafir, Abu Talha pulang ke rumah, dia tanya, "Mana anak aku, Abu Umair?" Macam macam kita balik rumah, kerja sehari pun kita cari anak kita kan. Apatah lagi dah mungkin berminggu-minggu keluar, cari mana Abu Umair? Dan Ummu Sulaim masya-Allah, dia kata Ummu Sulaim tu dalam keadaan yang tenang. Apa hadisnya? Ada hadis panjang tu. Tapi terjemahannya adalah Abu Umair dalam keadaan yang sakinah, dia tenang. Maksudnya yang sebenar adalah Abu Umair dia tak ada lah, dia tenang di sisi Allah Taala. Okay. Tapi yang sebenarnya adalah kerana dia telah meninggal dunia, bukan kerana dia tenang sebab dia relax. Okay. Dan akhirnya Ummu Sulaim melayan Abu Talha makan minumnya, bahkan malam itu of course mereka akan sempat bersama pada malam itu. Dan esok pagi bila Abu Talha bangun, dia tanya lagi, "Mana Abu Umair?" Dan Ummu Sulaim pun dah awal dah deal dengan Anas bin Malik dan adik-beradik yang lain, "Jangan bagi tahu ayah kamu. Jangan bagi tahu apa-apa. Biar nanti aku yang bagi tahu." Dan pagi esok itulah berlakunya dialog ini. Iaitu Ummu Sulaim sebut pada Abu Talha, "Ya Aba Talha, alam tara ila ali Aba fulan ista'aru 'ariyatan famana'uha wa talabat minhum fashaqqa 'alaihim." Apa, wahai Abu Talha, apa pandangan kamu kalau ada seorang ni, dia meminjam sesuatu, tetapi bila dia minta sesuatu itu untuk dipulangkan sebelum, dia tahan benda tu tak nak pulangkan. Dan Abu Talha jawab, "Ma ansafu." Mana boleh macam tu? Dan ketika itulah Ummu Sulaim menceritakan realitinya, "Fa inna ibnaka kana 'ariyatun min Allah, faqabadahu." Anak kamu iaitu Abu Talha, kalau dia sebut ibnaka ni, memang Abu Talha sajalah yang ada masa tu kan. Anak kamu itu adalah pinjaman daripada Allah Taala dan Allah telah mengambil dia. Dia telah pergi kepada Allah Taala. Fastarja'ah, maksudnya apa? Inna lillah. Itu kan lafaz istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa hamadallah, dan mereka pun ucapkan tahmid juga pada Allah Taala selepas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ada riwayat yang lain juga yang berbeza ceritanya. Tapi secara ringkasnya ini yang telah berlaku di rumah itu ketika kewafatan Abu Umair. Banyaklah perkara yang kita boleh belajar daripada dialog ringkas ni pun, macam-macam benda kita boleh belajar kan. Macam mana nak menceritakan benda yang paling payah sekali. Of course Ummu Sulaim pun trauma. Dia bukannya menghadapi benda itu dengan rileks. Dia pun trauma. Tapi of course setelah masa berlalu dia pun makin lega. Sekarang dia fikirkan Abu Talha. Abu Talha pasti traumanya lebih besar lagi. Sebab apa? Itu adalah anak pertama dia. Dan dia dah lama tak jumpa. Dia memang of course zaman tu lelaki memang agak kuranglah bersama dengan anak. Ini zaman yang kerja yang adalah kerja kena mengembara semua kan. Maka Abu Talha lama tak jumpa. Muslim tahu Abu Talha pasti akan sedih dengan apa yang berlaku dan dia telah membuat satu cara yang paling berhikmah sekali untuk sampaikan perkara ini kepada Abu Talha. Sebab kita tahu mana-mana orang pun bila berlaku tragedi, dia payah nak rationalize. Payah. Ni kita sedaplah berceramah ni kan. Sedaplah kita waktu kita bertenang ni memang semua benda macam nampak iman je kan. Tapi bila dah berlaku suasana yang kritikal, kita macam lupa segala-galanya. Sebab yang kita fikir adalah perasaan aku. Kan? Kita payah nak rationalize bila masalah datang. Dan tengok cara Ummu Sulaim, dia perlu rationalize Abu Talha dulu sebelum dia nak sampaikan cerita tu. Ini cara yang sangat unik kan. Sebab sebenarnya benda tu simple logik je, iaitu kan Allah yang beri. Dan logik itu pula logik yang dikaitkan dengan akidah. Ini yang paling penting. Sebab kita ni kadang mengaitkan logik itu hanya dengan duniawi saja. Dia akan apa contoh kan, kalau masa PKP dulu ada kawan-kawan kena buang kerja semua. Secara logiknya, secara rasionalnya, inilah ekonomi. Dah company tak ada duit, memanglah kita kena VSS semua tu. Itu logik duniawi. Tapi logik ukhrawi ni dia akan dikaitkan dengan akhirat. Itu macam kes Abu Umair ni, apabila Ummu Sulaim cakap kepada suaminya, dia
bagi cerita orang lain dulu, kan. Cerita-cerita yang duniawi sikit, iaitu kalau dah beri barang tu, kena pulangkanlah. Dalam kes Abu Umair, secara akidahnya, ini adalah pinjaman Allah Ta'ala. Dan bila Allah Ta'ala minta, dan kena pulangkan. Dan akhirnya, Allah telah meminta Abu Umair daripada kita, dan kita lepaskan dia pada Allah Ta'ala, dan itu adalah milik Allah Ta'ala. Fastarja'a wa hamadallah. Dan kita pun tahu kenapa mereka mampu untuk ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mampu ucapkan alhamdulillah dalam cerita ni. Memang sunnah Nabi ajar pun, lafaz yang kita boleh sebut bila dapat musibah adalah istirja' dengan tahmid. Bukan istirja' saja. Istirja' tu maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab kadang orang fikir, bila dapat musibah ni, kita istirja' je lah inna lillahi wa inna ilaihi. Itu pun dah payah nak sebut kan. Apatah lagi bila kita dapat musibah sebut alhamdulillah, lagi payah. Padahal alhamdulillah tu biasanya orang associate alhamdulillah dengan apa? Dengan benda yang dapat kan. Masuk gaji alhamdulillah kan, dapat anak alhamdulillah. Takkan anak mati nak sebut alhamdulillah. Tapi yang Nabi ajar macam tu. Nabi kata alhamdulillah ala kulli syai. Alhamdulillah ala kulli hal. Nabi sebut. Dapat yang baik ke dapat yang buruk ke, dua-dua alhamdulillah. Sebab kalimat alhamdulillah tu sendiri bukannya kita cakap pada Allah Ta'ala, terima kasih Allah bagilah lagi. Dia bukan maksudnya itu. Maksud alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala sesuatu. Allah bagi ini pun alhamdulillah, Allah bagi ini pun alhamdulillah. Itu pertanda keimanan kita pada Allah Ta'ala. Dan itu perkara yang senang disebut, tapi saya sangat yakin itu perkara yang sangat susah untuk dilakukan. Dan dengan kita faham satu realiti yang tidak ada satu benda pun di dunia ini yang milik kita, dia akan menyebabkan kita ringan untuk melepaskan apa yang kita ada. Kan? Kenderaan kita, rumah kita. Saya pun kena fikir, apalah kita macam, bukan kita lah, saya lah, pengalaman saya, accident ke apa kan. Kadang kita, ya Allah tertekannya, kereta aku calar, duit kena keluar lagi. Kadang kita tertekan dengan benda tu. Dia tertekan tu biasalah, of course, takkanlah tak sedih, tak tension kan dengan musibah yang berlaku. Tapi kalau sampai dia mengganggu hidup kita, sampai kita rasa itu adalah segala-galanya dalam hidup kita, itu memang benda yang sangat bertentangan dengan apa yang dipamerkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih adalah sedih, tapi kalau kesedihan tu sampai mengganggu urusan hidup kita, sampai mengganggu hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dan benda tu adalah benda yang bertentangan. Ini yang dididik dalam cerita Abu Umair. Dan bila mereka jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut doa ni pada mereka. Barakallahu lakum fi lailatikum. Fi lailatikum. Semoga Allah berkati malam kalian berdua. Sebab malam itu mereka bersama kan. Dan malam itulah, pada malam yang sama, Ummu Sulaim mengandung dan mendapat anak yang seterusnya, iaitu Abdullah. Dan Anas bin Malik menyebutkan, ini Abdullah ibn Zaid lah, anak kepada Abu Talha, menggantikan Abu Umair yang meninggal dunia. Dan Anas bin Malik sebut apa? Memang benar-benar Abdullah ni seorang yang telah diberkati kehidupannya. Dia dan anak-anaknya semuanya menjadi, dia ada ramai anak, ada 7 orang anak macam tu. Sebab Anas bin Malik pun, Nabi doakan Anas bin Malik untuk ramai anak juga kan. Tapi anak Anas bin Malik ada 4 orang je. Tapi 4 tu janganlah bayang zaman sekarang, zaman tu 4 orang tu kira dah ramai lah. Ini zaman yang anak-anak tu payah nak survive. 4 orang tu kira ramai lah tu. Tapi anak kepada Abdullah ibn Zaid, anak keempat Ummu Sulaim, dan anak kedua Abu Talha, dia ada 7 orang anak, dan Anas bin Malik sebut semua anaknya adalah hufazul Quran. Ini menandakan satu keberkatan daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kerana malam itu Ummu Sulaim telah melakukan perkara yang sangat luar biasa untuk menenangkan suami dia dan memastikan malam itu, walaupun tragedi itu tragedi yang sangat payah untuk dihadapi, mereka telah melaluinya dengan satu cara yang paling menepati keredaan Allah Ta'ala. Sebelah 17, banyak lagi ke? Okay, sikit lagi. Ini satu keunikan Ummu Sulaim. Ada 2 cerita sebenarnya. Di Uhud dan Hunain. Tak pasti apakah Ummu Sulaim menyertai perang yang lain atau tidak. Tapi dari segi riwayatnya, Ummu Sulaim ni banyak menyertai perang-perang juga. Tapi kena faham, perempuan bila sertai perang, saya dah pernah cerita sebenarnya, perempuan bukan berada di medan tu. Dia ada tempat macam stesen dekat belakang tu yang akan menyambut jenazah-jenazah yang syuhada kan, ataupun memberikan kelengkapan makan minum ke apa. Dia ada stesen dekat belakang tu. Dia bukanlah pergi ke depan, supaya kita faham. Yang pergi ke depan tu adalah exceptional. Dalam kes-kes tertentu, contoh kan, bila sebut pasal perang Uhud. Apa yang berlaku dalam perang Uhud? Sahabat bertempiran lari. Sahabat bertempiran lari. Bila bertempiran lari, masa itulah dah tak ada peraturan dah.
siapa yang mampu untuk bela Nabi, jaga Nabi, dia kena pergi. Termasuk Ummu Sulaim. Kanat Ummu Sulaim ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa ma'aha khanjar. Dia yang telah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi. Sama macam kisah Ummu Aiman kan. Ummu Aiman pun dalam perang Uhud, dia yang pergi di sisi Nabi. Dia lindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim pun sama. Dia pun ada di situ. Ini kena ada at least ada 2 orang perempuan yang cuba untuk melindungi Nabi di medan Uhud pada fasa kedua. Separuh masa kedua yang umat Islam tewas tu, at least ada 2 orang perempuan, ni perempuan tua 2 perempuan tua yang berada di medan Uhud untuk lindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, inilah agama kita. Dan inilah cerita dia. Bagaimana perempuan-perempuan tua ada kedudukan yang seistimewa itu di masyarakat, di tengah masyarakat jahiliah terutamanya. Okay. Di Hunain pun sama, ceritanya lebih kurang sama. Apabila Hunain ni pun kisahnya lebih kurang dengan Uhud kan. Uhud tu asalnya menang kemudian kalah. Hunain asalnya kalah jadi menang. Kan? Dua-duanya ada cerita kekalahan, dan dalam peristiwa yang nak kalah itulah Ummu Sulaim ada di situ membawa khanjar. Khanjar ni pisau belati untuk dia lindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam perang Khandaq pun ada riwayat juga sebenarnya. Dalam perang Khandaq, bila 10,000 orang tentera dekat utara Madinah dan Banu Quraidah dah belut, dan masa tu para sahabat pun dah mula risau. Ada satu cerita, Ummu Sulaim ini dia pegang satu pisau. Abu Talha tanyalah, apa yang kamu nak buat dengan pisau tu? Ummu Sulaim cakap, kalau ada mana-mana serangan daripada belah selatan daripada Banu Quraidah, aku akan bela. Dan kalau ada mana-mana Muslim yang nak lari daripada medan jihad, aku pun akan kejar mereka. Untuk tunjukkan Ummu Sulaim ni punya position lah. Dia of course dia tak berada di medan tu, dia berada dekat rumah Banu Harith yang Nabi sediakan sebagai tempat perlindungan bagi para muslimah dan juga anak-anak kecil di Madinah. Tapi dia bersama dengan pisau belati dia itu, dia masih setia dengan pisau itu untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada serangan musuh. Itu semua di medan jihad dan dia pun terlibat sekali. Banyak lagi ke? Okey, sikit. Kita kat sini lah. Ini tak apa pun ada cerita. Menziarahi Ummu Sulaim. Kita ambil yang ni lah. Slide ni saya tak pernah bagi kepada Mursyidah. Kenapa saya tak bagi? Sebab sebenarnya ni satu slide yang sama tau. Kalau tengok bawah tu dia ada 114 slide kan. Kalau Umar dapat pun Ustaz pada Ustaz. Ustaz tak bagi kita pun nota. ya? Ustaz tak share pun kita orang nota ke apa pun. Kita baca dekat internet je lah information semua kan. Nanti saya rasa kena bagi properly lah. Yalah, rasanya kan Ustaz kena bagi Ustaz sebab Ya, mak kakak-kakak ni dia kena ada sesuatu untuk yang baca kan. Kalau tak betul nanti lah. kan fresh. Tak nanti orang hilang macam tu je nanti Ustaz. Kalau ada nota tu, nota yang kita cari tu tak sama dengan nota Ustaz tulis. Lepas dia maksudnya dia dah teratur detail kan. Kalau harap mak-mak ni tulis sendiri, harap faham sendiri-sendiri lah. Tapi kalau makcik-makcik tu boleh baca. Kalau Ustaz siapkan Ustaz jumpaan tu Ustaz. Boleh. Saya rasa satu lagi, saya akan sediakan slide tu selepas kita punya session lah. Sebab saya biasa persediaan saya sehari 2 sebelum kelas kita. Sebab nak bagi awal tu macam tak siap lagi kan. Tak apa Ustaz. Lepas ni saya bagi. Dia orang. Lepas tu boleh baca dia semua Ustaz. Boleh? Okay. So last ada 2 slide terakhir ni. Ambil ni, tak apa tu simpan. 3 slide terakhir. Okay. Nabi di rumah Ummu Sulaim ni saya cerita tadi. Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Sulaim. Fayanamu ala firashiha. Nabi tidur di atas katil Ummu Sulaim. Walaysat fihi. Dia tak ada kat situ lah. Qala faja'a dhata yawmin fanama ala firashiha. Satu hari Nabi baring di katil Ummu Sulaim ni. Ummu Sulaim tak ada kat situ. Dan Nabi berpeluh. Of course panas kan. Nabi berpeluh. Ummu Sulaim bila nampak bekas-bekas peluh Nabi SAW tu, dia cuba untuk kutip peluh tu satu demi satu. Dia kutip dan dia letak dalam satu bekas. Dan dalam riwayat lain Ummu Sulaim campurkan dengan minyak wangi. Dan of course ini adalah tabarruk ataupun mengambil barakah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata apa? Makna dia irquka naj'aluhu fi tayyibna wa huwa min atyabut tayyib. Kami campur air peluh kamu dengan minyak wangi dan ia akan menjadi minyak wangi yang terbaik sekali. Ini tabarruk Tabarruk itu maksudnya apa? Mengambil barakah daripada sesuatu. Ada satu riwayat lain ketika Nabi tahallul tu, Nabi potong cukur kepala Nabi kan. Rambut tu Ummu Sulaim ambil. Dia ambil, dia bawa balik. Tabarruk. Okay. Ini yang mungkin kita boleh cerita sikit lah ekstra.
bila sebut tentang tabarruk, kita boleh faham daripada cerita ni satu perkara, iaitu bagaimana para sahabat, of course Ummu Sulaim Anas bin Malik pun dikatakan dia ambil tongkat Nabi. Dia bila dia meninggal dunia tu, dia wasiat kepada para sahabat yang akan mengkebumikan dia, kebumikan aku dengan tongkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tabarruk tu, tabarruk, iaitu mengambil barakah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara yang kita belajar adalah bagaimana sahabat menghargai Nabi. Tapi mungkin satu persoalan lain akan muncul. Benda ni real ke? Maksudnya, adakah memang kita boleh dan mesti mengambil barakah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya ya. Maksudnya boleh, ya boleh. Mesti dia bukanlah dalam mood wajib, tapi dia ada satu perasaan cinta yang menyebabkan kita sentiasa rasa lebih bertuah, rasa lebih dapat menghargai diri hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada sesuatu benda yang kita boleh share physically dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita faham kenapa orang bila ada pameran asar Nabi, orang Malaysia ni terkenal benda tu kan. Pameran di mana-mana museum lah kan, ataupun mana-mana ruang pameran yang bawa rambut Nabi lah, tapak kaki Nabi, tongkat Nabi, pedang Nabi. Ya, kita faham kenapa orang rasa macam sangat passionate untuk hadir, menyentuh dan sebagainya. Sebab memang itu satu perkara yang telah dilakukan oleh para sahabat. Cuma untuk kita faham juga, itu hanya boleh berlaku kalau memang dapat dipastikan benda itu berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah terbesarnya adalah bagaimana kita nak pastikan apa yang ada di muzium pada hari ini betul-betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah masalah terbesar. Tabarruk tu tak ada masalah. Kita tak komplain benda tu. Memang tabarruk ni sahabat pun buat. Kutip peluh, kutip elio kan. Itu dibuat oleh para sahabat. Ya. Tapi untuk kita pastikan apa yang sampai kepada kita hari ini betul ke daripada Nabi, itu benda yang kita tak tahu. Okay? Dan memang tidak ada satu grup pun yang saya perasan, mana-mana grup yang bawa barang-barang Nabi SAW ni, termasuk di Istana Top Couple di Istanbul, termasuk kalau di Malaysia ni banyak yang bawa benda tu daripada daripada Yaman, bawa barang-barang tu kan, barang-barang warisan Nabi SAW. Tidak ada badan yang regulate benda tu. So macam mana kita nak tahu yang benda tu confirm daripada Nabi SAW? Sebab kalau benda tu daripada benda lain, daripada orang lain, ataupun dibuat-buat saja, apa yang kita boleh dapat daripada benda tu? Dan bahkan kalau niatnya lain, dia boleh bertukar menjadi perkara yang khurafat pula. Kan? So sebab tu kita agak berjaga-jagalah bila kita sebut tentang bertabarruk ni. Dia hanya boleh berlaku kalau benda tu confirm daripada Nabi SAW. Ini pandangan yang paling ringan sekali yang saya jumpa lah. Yang keras sikit, itu hanya berlaku pada zaman Nabi saja. Lepas zaman Nabi tak ada lah. Itu yang keras sikit lah. Tapi yang ringan sikit, dia boleh berlaku sampai akhir zaman pun, tapi kena pastikan benda tu betul ke daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut tu betul ke rambut Nabi? Betul ke itu ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab tu ini bukan soal kita tak puas hati ke apa, tapi ini soal menguruskan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu secara ilmiah. Supaya kita ni tidak, yalah, bila kita tidak ilmiah, kita nak menuju ke mana? Kan? Maksudnya bila kita cinta Nabi SAW, dia kena clear kenapa kita cinta Nabi. Kita nak bawa kecintaan tu ke arah mana? Kecintaan yang tak ilmiah ni, nanti bila teruji, kita tak mempertahankan penghubungan kita. Maksudnya bila dengan pasangan kita sendiri pun, kalau kita cinta pasangan kita hanya kerana angau saja, esok bila anak berak dan kita tertekan dengan anak berak dan kena menguruskan anak, Najihana kena menguruskan anak menangis, lama-lama kita pun tak tahan, pisah je lah kita. Kerana kita dulu bila kita bercinta pun kerana angau saja. Dia tidak ilmiah benda tu. Tapi kalau kecintaan tu kita faham, ini adalah cinta kerana kita nak bertanggungjawab membangunkan family ni sama-sama. Kita tahu kita nak melahirkan waris-waris yang akan menjadi generasi Islam. Dia barulah nampak, oh itulah tanggungjawab keluarga. Sama juga dengan kecintaan kita dengan Nabi SAW. Dia tak boleh semata-mata angau. Dia tak boleh semata-mata kita rasa kita cinta Nabi. Kita nak kena cari asal Nabi SAW. Tapi why? Kenapa? Lepas tu soalan-soalan ni kita kena bertanyakan dengan berhati-hati, dengan jujur dan ikhlas, supaya kita faham, memang betul tabaruk kepada apa yang Nabi tinggalkan tu adalah betul. Sahabat buat, sahabiat buat. Mereka kumpulkan ayat peluh Nabi, mereka buat segala-galanya. Tapi, apa yang ada di muzium kita sekarang, apa yang dibawa oleh macam-macam orang itu, adakah benar itu daripada Nabi SAW?
Itu je soalannya yang kita perlu jawab, dan lebih baik kita berhati-hati daripada semua benda kita nak buat langgar saja. Lebih baik kita berhati-hati dan bertanya lebih banyak supaya kita terselamatlah daripada perbuatan yang sia-sia ataupun takut kalau bentuk menyalahi daripada akidah kita sendiri. So ini tentang tabarruk yang dilakukan oleh Muslim. Dan last kali ini, slide terakhir sekali. Ini sebenarnya ada dalam hadis tentang Nabi dengar tapak kaki Bilal dekat syurga. Satu malam tu Nabi bermimpi, ra'aituni, aku ditunjukkan dalam mimpi aku, dakhaltul jannah, aku masuk ke syurga. Dan sebelum Nabi ceritakan Nabi dengar tapak kaki Bilal, sebelum Nabi cerita Nabi nampak istana milik Umar Al-Khattab. Sebelum semua tu, Nabi bermula dengan fa idza ana birrumaisa. Aku masuk syurga je aku nampak dia. Iaitu Rumaisa, iaitu isteri Abu Talhah, Ummu Sulaim. Masya-Allah. Tak tahu nak komen apa. Dia macam bacalah, nikmatilah sendiri cerita ni kan. Untuk faham yang dalam ramai-ramai orang yang boleh ada dalam syurga, dalam mimpi Nabi SAW. Of course, mimpi Nabi adalah mimpi yang real lah. Mimpi Nabi bukan mimpi yang tipu daya, bukan mimpi yang dusta. Mimpi Nabi adalah mimpi yang benar. Dan bila Nabi melihat Rumaisa, fa idza ana tu saya pun tak tahu terjemah apa. Saya terus terjemah aku melihat Rumaisa terus. Tapi fa idza ana tu macam aku masuk je ada Rumaisa. Aku masuk je tak sempat-sempat lagi nak buat benda lain. Ada Rumaisa dekat sini. Iaitu Ummu Sulaim. Betapa specialnya dia sehingga dia menjadi orang pertama yang Nabi temui di syurga dalam mimpi itulah. Bukan bermakna dia paling utama kat syurga kan, tapi dengan maksud memang dia sangat istimewa sehingga dalam mimpi Nabi dia menjadi orang yang pertama dalam mimpi itu. Dan kita pun bila patah balik slide ni ke belakang, kita akan tahu ya memang layaklah Ummu Sulaim untuk mendapat kedudukan si istimewa itu kerana memang terlalu banyak sebab untuk dia dihargai lebih daripada apa yang kita sangkakan pun. Kerana bukan saja dia, suaminya, segala yang dilakukan oleh Abu Talha pun ada sahamnya kepada Ummu Sulaim. Segala apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik pun sahamnya kembali kepada Ummu Sulaim. Segala yang dilakukan oleh Al-Bara' bin Malik, meskipun dia bukanlah siapa sangat pun di zaman ketika zaman sirah, tapi bila dia syahid berkorban untuk Islam, itu pun kembali kebaikannya kepada Ummu Sulaim. Sebab tu kita ni kebetulan ni yang mai ibu-ibu ni kan. Ya, di zaman moden ni ramai orang bukan ramai itu perkataan yang salah, bukan ramai lah kan. Tapi kadang-kadang orang semakin kurang menghargai peranan menjadi ibu ataupun menjadi ayah lah, samalah dulu tu Sebab zaman moden ni dua-dua pun kena jadi ayah dan ibu. Sebab zaman dulu dia one sided je kan, ibu je lah yang banyak jaga anak kan. Sebab zaman dulu ayah lebih banyak bekerja kat luar. Zaman sekarang ketika suami dan isteri keluar bekerja, kita takut kita kurang menikmati pendidikan anak-anak. Kita takut kita kita dah rasa kurang syok buat kerja ibu dan ayah. Dan kita banyak substitute kerja itu kepada pengasuh, kepada play school, kepada sekolah, kepada guru dia. Which is sebenarnya tak salah pun. Cuma jangan sampai akhirnya kita rasa yang kerja itu kita substitute sebab kerja itu kerja yang tak penting. Sebab Ummu Sulaim ni akhirnya masuk syurga pun kita pun tahu antara sebab terbesar dia masuk syurga adalah kerana didikan anak-anak. Cara dia menjaga anak dia. Bagaimana dia mendidik anak dia dan mewakafkan anak dia kepada Nabi SAW. Itulah yang kita dapat temui daripada kisah Ummu Sulaim pada tengah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang bersama dengan kita. Untuk perkongsian dah habis. Saya harap saya boleh share slide ni lepas kelas kita terus. Kita tengok soalan yang ada. Saya tak buka lagi chat daripada awal tadi. Okay. Tugasan Mus'ab bin Umair ke Yasrib. Chosen community. Yang tu Ustaz, kan Mus'ab tu jadi ambassador Rasulullah selepas perjumpaan dengan beberapa pemuda di Arafah kan. So Mus'ab tu yang bertanggungjawab menyebarkan Al-Quran Islam kepada penduduk Madinah sebelum Rasulullah hijrah kan. Betul? Itulah Mus'ab bin Umair. Ambassador. Mus'ab bin Umair tu. Oh, ya. Syahid dalam perang Uhud. Ya, Mus'ab bin Umair. Tapi kan Ustaz, macam maknanya kan penduduk Madinah ni dah
dia maksudnya dia terima Islam awal sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah kan Ustaz. Jadi macam katanya patutlah hebatlah iman Betul. orang Ansar ni kan. Asal. Dahsyat Ustaz. Sebab kadang orang persoalkan kenapa mereka jadi as-sabiqun al-awwalun juga. Sebab as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin dan ansar kan. So muhajirin kita fahamlah kenapa dia as-sabiqun al-awwalun sebab mereka memang awal Tapi kenapa orang ansar dapat juga? Dia bukannya awal pun. Tapi bila tengok cerita mereka, fahamlah kenapa kan untuk mereka memilih Nabi SAW yang tak sampai lagi ke Madinah. Iman mereka luar biasa. Kisah-kisah orang Muslim ni pun kita macam patutlah kenapa mereka terpilih. Keislaman orang Muslim tu dia di tangan Ustaz bin Umair kan. Maksudnya Rasulullah SAW boleh sampai lagi ke Madinah, dia dah terima Islam dulu. Dia dah walaupun tak nampak bayang Rasulullah SAW, tapi hidayah tu dah ada dulu dekat sana. Jadi insya-Allah tu istimewanya Madinah ni Ustaz. Allahu Akbar. Aduh. Ini ada soalan, sebelum menikah dengan Ummu Sulaim tak pernah menikah ke Abu Talha? Saya tak tahulah, saya sebenarnya mencari juga maklumat yang detail tentang Abu Talha ni. Tapi tak banyak yang saya temui perinciannya. Termasuk kisah pernikah ni. Saya rasa kalau saya boleh cari semula, saya akan jumpa jawapannya kot. Sebab benda-benda yang detail-detail ni, saya biasa malam tadi baru search sikit-sikit kan. Yang detail lah, yang basic tu saya dah sedia 2 hari sebelum. Tapi bila yang detail ni apa yang sempat saya tengok, tapi saya tak jumpa. Adakah Abu Talha ni ada isteri selain Ummu Sulaim sebelum menikah dengan Ummu Sulaim? Apa kelebihan dia entah. Apa kelebihan Ummu Sulaim yang menarik perhatian Abu Talha? Kalau nak tanya, maaf Ustaz. Sila. Boleh saya tanya Ustaz? Sila. Okay. Kalau isu tabarruk tadi tu kan, yang dalam hadis ni memang jelaslah boleh ambil barakah daripada Nabi. Kalau tabarruk kepada macam ulama-ulama ke, syekh-syekh ke dalam kumpulan tertentu tu macam mana Ustaz? Okay, macam mana saya nak jawab soalan ni? Tabarruk itu maksudnya mengambil barakah. Dan barakah itu hanya akan diberi, hanya kita boleh dapat barakah daripada pihak-pihak yang telah Allah nyatakan mereka itu ada kelebihan khusus di sisi Allah Ta'ala. Khusus maksudnya Nabi SAW adalah Rasulullah. So, memang kedudukannya kedudukan yang sangat istimewa. Dalam masa yang sama, dia bergantung juga kepada apa yang dipamerkan di era Sirah Nabawiyah. Dan dari segi tabarruk itu, kita lihat amalan para sahabat memang hanya mereka ambil daripada Nabi SAW saja. Dengan waris Nabi pun mereka tak ambil. Maksudnya tabarruk tabarruk. Menghormati beza dengan tabarruk. Menghormati, menyayangi itu beza. Tabarruk ni memang literally kita menggunakan apa saja yang berkaitan dengan orang itu untuk kita mengambil barakah daripada benda itu. Pakaian ke, air liur ke, pinggan mangkuk ke, bekas minum ke. Okay. Kita tengok sahabat, hanya dengan Nabi saja mereka buat begitu. Kepada anak-anak Nabi mereka tak buat macam tu. Kepada Abu Bakar As-Siddiq mereka tak buat macam tu. Kepada Ali bin Abi Thalib pun mereka tak buat begitu. Okay. Maka kita tak nampak yang dipamerkan oleh para sahabat kecuali hanya kepada Nabi SAW saja. Maka macam mana dengan soalan tadi kan? Dengan guru-guru, dengan orang saleh. Apa yang kita boleh letakkan dia punya, yang penting kita faham dia punya konsep dia. Kalau itu dengan niat ataupun dengan tujuan menghormati, dengan tujuan menyayangi, itu masih dalam kerangka syariah kita. Tapi kalau kita berniat ada barakah khusus daripada air liur tuan guru misalnya, ada kelebihan khusus yang dia boleh diberi oleh mana-mana orang saleh, itu agak menyalahi daripada apa yang ditinggalkan oleh para sahabat sendiri pun. Faham ke? Dan kalau sampai tahap kita kata tuan guru pula boleh memberikan mudarat dan manfaat, ataupun orang-orang soleh boleh memberikan mudarat dan manfaat dalam kehidupan kita, itu bahkan sudah lebih terlajak jauh pula. Itulah asal usul kemunculan berhala pun. Bila mereka merasakan yang berhala boleh memberikan manfaat dan mudarat kepada kehidupan mereka.
So kena letak line tu. Dia tak salah untuk kita buat sesuatu atas dasar hormat seseorang. Okay? Dan bila hormat seseorang, benda tu benda yang boleh difahami. Contoh kalau kita jaga pakaian ulama yang telah meninggal dunia, kita jaga pakaian dia, kita simpan, kita pamerkan dekat galeri ke apa, atas dasar sayang kepada dia, it's okay. Atas dasar itu kenangan yang berbaki antara kita dengan dia. Bahkan dengan ibu ayah kita sendiri pun. Tapi bukan sampai tahap, selagi mana baju ini ada di rumah kita, maka rumah ni selamat, pencuri tak masuk. Contohnya. Itu dah jauh pergi daripada apa yang dipamerkan oleh para sahabat. Ataupun kita kata, dengan barakah baju ini, hidup kita akan lebih bahagia dalam rumah ni. Kerana ada baju ulama ni di rumah kita. Itu dah mula melakukan perkara yang khurafat dan bertentangan dengan apa yang syariat kita ajar. Clear tak benda tu? Supaya lepas ni, kalaulah ada orang buat benda tu, konsepnya begitu. Kamu buat benda ni sebab apa? Sayang ke, cinta ke? Ataupun memang kamu nak dapat barakah khusus daripada guru kamu? Kalau cinta dan sayang, tak ada masalah. Tapi kalau kita kata memang ada benda spesifik, special boleh dapat kalau kita cium tangan guru kita, itu dah mula terlajak daripada apa yang Allah Ta'ala dan Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Bahkan Nabi sendiri pun dengan para sahabat, Nabi pun tak selesa dengan apa yang sahabat buat tu. Untuk kita faham Nabi sendiri sebut kepada para sahabat, of course Nabi tak melarang, yang Nabi larang adalah bina masjid saja, itu saja. Bina masjid tu maksudnya menganggap Nabi tu Tuhan terus lah. So, itu saja yang Nabi larang. Tapi bila Nabi orang ambil barakah daripada Nabi semua tu pun, itu pun menyebabkan Nabi SAW ingatkan para sahabat, la tatruni. Ini hadis yang best ni. Yang Nabi larang daripada mensyirikkan Nabi dengan Allah Ta'ala sampai Nabi jadi Tuhan kan. Itu Nabi larang betul. Tapi sahabat nak ambil tabaruk daripada Nabi, nak ambil ilmu Nabi, silakanlah. Cuma Nabi tetap ingatkan para sahabat, la tatruni kama atral yahuda wan nasara. Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku, mengangkat aku sampai terjadi kepada apa yang berlaku kepada Nasrani dan juga Yahudi. So Nabi berikan peringatan tu. Maksudnya, okey, tabaruk, tapi it's not everything. Dalam kamu beragama dan menjadikan aku sebagai Rasul, itu bukan segala-galanya tentang Rasul. Contoh antara benda yang cara berfikir yang bermasalah yang berlaku kepada umat zaman sekarang, macam mana awlawiyat kita dari segi hubungan kita dengan Rasul sendiri? Mana yang lebih utama? Ambil tabaruk ke ambil sunnah Nabi SAW? Contoh kan, ni benda yang basic kan, simple kan. Tapi mungkin kalau dalam kalangan kita mungkin boleh jawab soalan tu dengan mudah kan. Tapi ramai orang kat luar sana yang susah nak jawab soalan tu. Maksudnya, dari sudut realitinya, dia lagi rasa feel good kalau kita bertabaruk. Contoh kan, nak pergi museum, menangis kat museum, tengok pameran yang ada dekat situ. Itu lagi mudah berbanding nak tegakkan sunnah Nabi SAW. Sebab nak tegakkan sunnah Nabi ni, dia kena konsisten, dia kena berkorban. Itu susah. Tapi kalau nak menyentuh pedang yang tak betul, tak salah kan, rambut yang dibawa daripada entah tak tahu rambut siapa sebenarnya, sebab saya sangat meraguilah benda-benda tu. Kecuali kalau ada bukti saintifik. Sebab sekarang dah ada carbon dating semua, tak boleh ada satu badan regulate benda tu kan. Terutamanya nak kait dengan Nabi. Lagilah penting. So, untuk kita rasa dekat dengan Nabi, yang kita sentuh pakaian itu, berbanding dengan nak tegakkan sunnah Nabi, mana lebih susah? Nak tegakkan sunnah lagi susah. So, prioriti kita banyak lari. Sebab tu Nabi ingatkan kita, la tatruni, janganlah kamu nampak benda ni benda paling besar sekali. Jangan over memuji dan memuji aku. Kita boleh faham kenapa ada orang akan empathy kepada Nabi SAW. Kenapa orang tak boleh tahan bila tengok pakaian atau pameran-pameran tu? Sebab kita rindu Nabi SAW. Tapi dia tidak boleh menyebabkan kita over dari sudut mencintai dan memuliakan Nabi SAW sampai akhirnya kita menjadi macam nasib Yahudi dan Nasrani. Kalau itulah kepada Nabi pun kena macam tu, apatah lagi kepada ulama, kepada orang soleh. Untuk kita fahamkan konsep dia. Kalau dengan Nabi pun Nabi kata jangan lebih-lebihan, apatah lagi orang soleh, apatah lagi tuan-tuan guru kita. Tetap kita cinta dan muliakan mereka, tapi jangan sampai mereka itu ada satu benda yang spesifik pula yang kita rasa mereka boleh beri manfaat ataupun mudarat. Saya pun agak berjaga-jaga juga lah, kadang yalah orang tu kita ustaz kan. Saya bukan tak nak bagi tahu saya ustaz pada jiran semua, tapi saya rasa saya tak selesa bila jiran jumpa saya cakap, ustaz boleh tak doakan anak saya demam?
Saya okey je, doakan boleh. Tapi janganlah sampai rasa macam kalau saya doa tu lebih special daripada yang kamu doa. Faham ke benda tu? Doa saya dengan doa tuan sama je kualitinya. Sama je kuat. Bahkan orang yang ditimpa musibah tu doanya lebih baik lagi berbanding dengan orang saya. Saya ni jiran je. Saya tak ditimpa musibah. Yang dapat anak sakit tu tuan. So tuan doakan anak tuan tu lebih berkualiti lagi doanya berbanding doa saya. Sebab tu saya nak faham kenapa saya perlu doakan anak tuan. Kan saya akan doakanlah sebagai kawan, sebagai jiran. Tapi jangan sangka yang doa saya lebih baik daripada doa tuan. Dia sama je di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu kena faham konsep doa, konsep bertabaruk ni supaya kita tidak menyalahi apa yang Allah dan Nabi SAW ajar pada kita. Okay. Terima kasih. Soalan tu soalan yang sangat penting. Okay. Ni tak apalah kot, soalan yang benda-benda yang saya pun tak tahu nak jawab, saya tak jawab. Saya tengok senarai komen lagi ni. Tentang apa? Dikhawatiri jadi taksub pula kan Ustaz, jika Betul. kita terlalu bertabaruk dengan benda-benda macam tu. Betul. Bahkan kadang orang gunakan perkataan ni tau. Tak apalah, taksub Nabi okey kan? Kalau saya, taksub Nabi tu tak okey. Maksud saya, perkataan tu maybe perkataan yang macam okey, sedap juga tu kalau kita nak kata kita taksub Nabi. Tapi dengan Nabi pun, sahabat dengan Nabi pun, sahabat sangat berdisiplin bila ikut sunnah Nabi. Dia tak mudah-mudah cakap, kita kena taksub, follow Nabi. Tapi kita kena follow Nabi, tapi kena faham kenapa Nabi buat macam tu. Kita akan mempersoalkan tindakan-tindakan Nabi supaya kita boleh memahami lebih lagi. Kenapa Nabi buat benda tu? Saya ada satu buku tau. Mana ni buku tu? Tajuk buku tu, library saya kat sebelah ni. Buku tu tajuk dia adalah Af'alur Rasul. Sangat best buku tu. Buku tu membahaskan tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan Nabi. Macam mana kita nak mengambil manfaat daripada perbuatan tu. Adakah automatik bila Nabi buat A, kita kena buat A juga? Sebab kita tengok daripada apa yang sahabat buat. Nabi buat A, kadang-kadang sahabat buat B. Nampak macam literally Nabi buat B, tapi sahabat akhirnya faham C. Itulah usul fiqh, dia sangat unik. Maksudnya cara mengambil hukum daripada sunnah Nabi SAW. So untuk kita kata kita kena taksub Nabi pun, maybe perkataan tu perkataan yang okey, tapi dia terbuka kepada tafsiran-tafsiran yang salah. So apatah lagi nak taksub kepada orang lain, taksub kepada ulama ke apa. Ingat bezakan kita tidak taksub tapi tetap mencintai, menghormati. Itu benda yang berbeza. Maaf, benda nak tanya Ustaz. Sila. Jika saya setiap kali mendengar sirah dari mana-mana platform akan teresak-esak menangis Ustaz. Itu okey kah? Saya Okay. tak boleh kawal tangisan tu. Alhamdulillah bagus, lembut hatinya. Saya rasa menangis pun dia menangis tu adalah respon semula jadi kita kepada perasaan yang sedih kan. Tapi taksub ni dia dah next level. Maksud saya, taksub tu itu bukan natural. Maksudnya itu adalah setelah dia gagal memahami secara rasional benda tu, membawa kepada taksub. Sedih adalah first layer dan itu tak salah, semua orang pun menangis. So dia tak boleh ditafsirkan aku ni taksub atau aku ni berlebihan mencintai Nabi ke. Macam kes kita, let's say kita ambil contoh tadi kan, ada orang buat pameran kat museum tentang barang-barang tinggalan Nabi SAW. Kita menangis masuk dalam tu. Ataupun kita jumpa orang soleh, apa kita menangis. Itu adalah respon secara semula jadi, refleks semula jadi kita yang berpunca daripada emotion kita lah. Dan emosi ni Allah tak hukum kan. Of course emosi ni Allah tak hukum. Yang Allah hukum adalah apa yang akan berlaku selepas emosi tu nanti. So ada orang dia menangis bertemu dengan ulama. Bahkan saya pun kalau jumpa guru-guru saya yang selama ni saya baca kitabnya, saya sedih sebenarnya ramai guru-guru yang selama ni baca kitab dia tapi saya tak dapat jumpa pun kan. Tapi kalaulah saya dipertemukan, saya yakin saya akan menangis. Tapi Allah takkan hukum menangis tu terus. Oh, kamu tak masuk kat guru kamu bukan tu. Tapi yang akan berlaku adalah lepas kamu menangis, apa akan berlaku lepas tu? Adakah kamu akan pergi memuliakan guru kamu berlebihan ke? Ataupun kamu akan berkhidmat kepada guru kamu akan ucap terima kasih pada dia. So dia adalah dua set yang berbeza. Jangan samakan membakulkan sekali ketaksuban dengan kesedihan kita.
Saya harap benda tu jelas. Sebab saya takut juga orang salah memahami apa yang saya sebut ni. Sebab perasaan kita dia berbeza dengan soal taksub. Taksub tu benda yang berbeza. Okay. Terima kasih. Saya sangat suka soalan-soalan pagi. Okay. Ustaz, minta maaf Ustaz, izinkan saya bertanya Ustaz, juga berkaitan dengan tabaruk, apa halnya dengan kain ataupun kelambu Kaabah? Okay. Selalu kadang-kadang ada jemaah haji yang berjualkan benda ni kemudian disimpan dalam rumah. Adakah ia something to do with tabaruk di sini Ustaz? Ada kaitannya? Konsepnya begini. Selagi mana kita tidak beriman dan tidak menganggap kiswah Kaabah misalnya memberikan manfaat ataupun mana-mana barang memberikan mudarat, selagi itu kita tidak anggap sebagai perkara yang menyalahi akidah kita. Faham? Contoh kan, ada orang bila datang ke Kaabah tu, dia sapu-sapu tangan dekat kiswah. Tapi kalau perasan guard dekat situ suka, dia selalu dia tak suka kan, dia akan tolak tangan kita. Jangan sapu-sapu kan, tak bagi. Kecuali kat tempat-tempat yang memang Nabi sebut spesifik dalam hadis lah, rukun Yamani ke kan, ataupun di Hajarul Aswad, itu memang dalil khusus, ada sunnah khusus untuk menyapu ke apa kan. Tapi tempat-tempat lain ni, sapu-sapu dekat Hijr Ismail, dekat Kiswa, itu tidak ada dalam sunnah. Okay? Sebab tu kadang-kadang guard kat situ dia agak tegas. Cumanya, untuk kita faham dari sudut akidah, kalau kita menyapu-nyapu itu sekadar contohnya lah, untuk mendatangkan perasaan. Yalah, kita of course lah, saya pun kadang datang kat sana kan, kita duduk ke Masjidil Haram, kita pegang kapet tu, kita rasa macam, ya Allah, aku dekat sini. Dia punya perasaan tu datang. Okay? Dia bukan atas niat, ada satu kelebihan khusus bila kita sentuh benda ni. Biasa kan? Kita, macam Umar Al-Khattab pun sebut. Umar Al-Khattab ketika dia mencium Hajarul Aswad, dia cakap dekat Hajarul Aswad tu, aku cium engkau sebab Nabi cium engkau. Tu je. Nak tunjuk Umar Al-Khattab ni dia punya tegas dari sudut fiqahnya, dia cakap pada Hajarul Aswad, aku cium engkau hanya kerana Rasulullah cium engkau. Tak ada sebab lain. Maksudnya apa? Hajarul Aswad itu sendiri pun kita kena faham, bila kita cium, dia bukan ada satu kelebihan khusus. Kelebihan yang kita dapat bila kita cium Hajarul Aswad adalah kerana ittiba'us sunnah, kita ikut sunnah Nabi SAW. Bukan kerana batu tu kita pecahkan sikit ke apa, bawa balik rumah, nanti kat rumah kita akan diterangi dengan cahaya iman ke apa. Tak, itu tak ada. Kita kena faham benda tu. Sebab tu kata-kata Umar Al-Khattab sangat clear. Aku cium engkau kerana Rasulullah SAW cium engkau. Bukan sebab engkau boleh beri mudarat ataupun manfaat dalam hidup aku. Itu kena clear. Maka kiswah Kaabah yang orang jual ke apa, dia selagi mana kita tidak ada satu i'tiqad, satu kepercayaan yang kiswah ni boleh memberi manfaat dalam hidup aku, it's okay, tak ada masalah. Selagi maybe niatnya adalah, saya pun perasan ada orang jual apa, sejadah, kiswah tu jadi sejadah tu kan. Selagi kita beli tu maybe dengan niat aku nak rasa dekat. Sebab bila kita tahu itu kiswah Kaabah, dia akan relate dengan Kaabah, binaan Kaabah itu sendiri, dan dia akan relate dengan Nabi SAW, dengan agama kita, dengan Nabi Ibrahim AS. Maka bila kita sujud atas kiswah, kita rasa kenangan-kenangan itu masuk dalam diri kita rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Itu tidak ada etikat khusus yang kalau dengan kiswah ni kita dengan kiswah ni boleh memberi manfaat atau mudarat pada kita. Itu beza kan? Selagi etikat tu tak datang, dia okey. Tapi kalau memang yang menjual pun memang menjual benda yang sama, siapa yang kadang orang menjual ni pun tak reti nak mengawal di situ kan. Belilah kiswah Kaabah ni, nanti dia akan menyebabkan rumah kita diterangi dengan cahaya iman, syaitan tak masuk rumah kita. Itu dah salah. Itu dah mula ada satu i'tiqad. Maka itu bertentangan dengan akidah kita. So itu jawapan yang saya boleh berikan bagi yang bertanya. Terima kasih Ustaz, jelas. Ya. Kalau Ustaz punya explanation DP Ustaz. Ya? Ada lagi ke soalan tu? Saya tengah tengok tengok soalan dekat chat. Jangan komen. Ya, lagi. Tak ada soalan. Satu soalan lagi Ustaz. Ummu Sulaim ni ada apa call it dengan Rasulullah mahram. Adakah penyelidikan dibuat mengenai dengan lineage dia dengan
ayah Rasulullah, Abdullah. Sebabnya Abdullah kan dalam perjalanan pulang ke Makkah, dia singgah ke Madinah dan wafat di sana untuk berziarah kaum keluarga yang ada di Yathrib pada masa itu kan. So mungkin ada any research dibuat untuk menyelidiki jika ada lineage Ummu Sulaim kepada sebelah ayah Rasulullah. Terima kasih soalan untuk Puan Nur Azhar. Yang saya cuba mencari sedalam yang saya mampulah cerita ni. Macam-macam saya type dekat Google, cari dekat Maktabah Syamilah. Yang akhirnya paling jauh saya jumpa adalah akhirnya ulama payah nak menyimpulkan secara pasti macam mana mereka boleh menjadi mahram. Maka contohnya nasab, kalau nasab keturunan sendiri pun kalau nasab tu dah terlalu jauh. Kalau nak tarik daripada Abdul Muttalib dah sangat jauh. Abdullah itu sendiri pun, Abdullah ayah Nabi SAW, dia tidak ada orang dekat di sana kecuali melalui jalur ibu kepada Abdul Muttalib lah. Kat situlah ada nasab dengan Abdullah kan. Tapi dia tidak ada saudara dekat di sana, hanya melalui jalur ibu kepada Abdul Muttalib itu saja. Okay. So kena tahu Abdullah bila pergi ke sana, keluarganya hanya keluarga melalui jalur ibu kepada Abdul Muttalib. Ya, dia sana. Ibu tu maksudnya dia dua papat lah kan. Dia jadi dua papat lah. Kalau Abdullah pergi ke Yathrib, dia bertemu dengan dua papat dia. Dua papat ni Brunei sebut dua papat juga. Kalau bahasa kita dua papat lah kan. Sepupu yang jauh. Sebab tu akhirnya saya jumpa pandangan kedua, barangkali ada sebab lain iaitu rada'ah, ibu susuan. Ini mereka punya ijtihad dari segi cerita sirah lah. Sebab apa ya? Sebab itu saja kemungkinan yang ada. Ini yang saya jumpa dalam dalam Ibn Hajar lah akhirnya dalam Isabah. Dia kata akhirnya yang kita boleh guess, yang kita boleh teka, bukan teka secara main-main lah, teka secara yakin, barangkali memang ada ibu susuan yang Nabi yang kita tidak tahu, yang akhirnya dia bertemu dengan Ummu Haram binti Milhan dan juga Ummu Sulaim binti Milhan dalam cerita ni. Selebihnya saya pun akan sebut Allahu Alam sebagaimana pengkaji-pengkaji sirah yang lain. Kecuali kalau siapa-siapa yang boleh bantu cari lebih dalam lagi, jumpa jawapan, dia akan membantulah untuk kita faham macam mana mereka ni akhirnya menjadi mahram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ada. Ada soalan lagi ke? Banyak soalan hari ni. Tapi dah lama tak ada panggilan tu. Saya sebenarnya nak sangat pergi. Sebab nak pergi tu sebab saya nak jumpa siapa yang bawa benda tu untuk saya bertanya. Sebab selama ni pun kita tengok daripada luar dan kita persoalkan daripada jauh. Tak sempat jumpa betul-betul orang-orang yang bawa benda tu kan. Tapi untuk bayangkan antara benda yang paling menyebabkan payah kita nak trust. Sebab authority di Madinah, Waziratul Awqaf di Madinah sendiri pun, mereka pun banyak komplain, maksudnya mereka sendiri pun tak pernah endorse mana-mana asar Nabawiyah untuk dipamerkan di muzium mereka. Macam kita cerita sebelum ni kan, yang selama ni cerita kat sini dah tempat tu, kat sini dah tempat tu, itu mutawif. Kan? Maksudnya mutawif ni dia banyaklah cerita dia kan. Inilah tempat tu, inilah tempat ni, inilah tempat Nabi tu, ni tempat ni. Tapi akhirnya selagi benda tu tidak di-endorse oleh pihak berautoriti, sekadar cakap-cakap orang yang mutawif itu pun kadang dia dapat daripada orang lain juga. Selagi itu kita payah nak cakap secara pasti memang kat situ. Kalau dekat Banu Sa'ad misalnya, dikatakan tempat Nabi yang besar, siap ada tempat rumah rumah apa nama tu? Halimah Sa'diyah lagi, tempat Nabi besar, tempat Nabi main. Amboi detailnya. Tapi bila baca dekat Waziratul Awqaf punya portal, benda tu tak ada iktiraf pun. So kita fahamlah kenapa benda tu benda yang ada masalah sikit. Wallahu a'lam. Saya harap masing-masing ini dalas masing-masing yang bertanya sebab soalan pagi ni soalan yang macam berat juga. Saya harap masing-masing keluar dengan pelajaran yang betul. Kalau rasa macam benda tu masih tak clear, saya harap jangan berpada dengan jawapan saya saja. Boleh tanya dengan ustaz lain, asatizah lain pun, dan boleh terus belajar. Dan ini bukan benda yang kita nak sensasikan pun.
Kita nak memastikan yang ilmu tu mendapat tempat yang sebaiknya lah di mata kita semua. So kita tak boleh bermudah-mudah dengan benda yang ada amanah ilmu. So kita kena berhati-hati dan sentiasa bertenanglah bila menuntut ilmu. Dia tak boleh tergesa-gesa, tak boleh tergopoh-gopoh, dia bertenang, relax kalau lambat pun lambatlah, tak ada masalah. Kerana ilmu tu memang hak dia adalah masa. Kita perlukan masa, kita perlu bertenang kan. Allahuakbar. Terima kasih atas soalan-soalan yang menarik pagi ini. Dan saya serah pada Puan Syida lah. Itu saja daripada saya. Allahuakbar. Alhamdulillah Ustaz. Masa hari ni kita pecah rekod lah sampai dekat pukul 12 perbincangan kita kan. Yang ialah kisah Muslim ni kita dengar biasa-biasa je, tapi hari ni bila Ustaz kupas rupanya dia dah Rasulullah dah endorse dia sebagai di syurga dengan Rasulullah mimpi nampak dia di syurga kan. Kisah ni kita tak tahu Ustaz, nanti Ustaz dah buka, ada hadis yang Ustaz sampai kepada kami ni, maknanya besarnya jasa Muslim ni dengan Anas bin Malik itu kan. Jadi Allah bagi kelebihan pada dia, terus dia reservekan Anas bin Malik tu untuk Rasulullah SAW dan balasan syurga, dan juga jasa-jasa dia satu keluarga tu pun memang dahsyat Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas perkongsian pagi ni. Saya harap Ustaz boleh share lah kami nota-nota tu untuk kakak-kakak, untuk makcik-makcik yang nak baca kan. Kalau nak baca Google tu kadang-kadang urusan kecil lah, macam-macam alasan Ustaz. Tapi kalau dia dapat nota tu, print down, simpan, dia boleh baca kemudian kan, insyaAllah Ustaz. So Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Jazakallah khairan katsira atas ilmu sampai pagi ni. InsyaAllah Ustaz, tak sia-sia insyaAllah malah bertambah-tambah kecintaan kita pada sunnah dan juga ahli baik lah, yang betul-betul ria ahli baik lah yang kita belajar ini kan. So terima kasih sahabat-sahabat semua, kita dah sampai tujuan dia, kita end sesi kita hari ini dengan tasbih kafarah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Itu kita end sesi kita ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan katsira atas keadaan tengah hari ini. Dari pagi sampai ke tengah hari kita. Tapi lumayan alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syida. Bersama. Ada apa-apa kita bincang kat grup. Ustaz jangan lupa Ustaz ya, share dengan saya nanti saya bagi kat grup insya-Allah. Sangat manfaat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sungguh bermanfaat, ilmu yang kita jarang dapat. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih.